Okay, Alhamdulillah. Okay, now kita pergi kepada modul kita yang kedua pagi ni. Penyediaan spesifikasi tugas ataupun job spec. Kalau tengok ni penyediaan spesifikasi tugas. Okay. Pagi ni kita akan belajar banyak sikit lah. Banyak sikit mengenai tema-tema dalam human resources. Human resources ni ataupun sumber manusia kena ambil nota. Sebab apa? Apa yang saya expect kita adalah adult learning. Adult learning ni kita belajar peringkat dewasa, kita tidak lagi macam kita belajar kat sekolah lah. Apa yang cikgu ajar, itu yang kita terima. Pasal apa? Saya hanyalah perantara. Because kat luar sana banyak lagi cikgu-cikgu HR, ada yang pakar HR, ada yang pakar rujuk, ada yang masteri sifu semualah. Saya setakat nak berkongsi pengalaman yang saya ada. So kalau ada apa-apa ada apa-apa yang tak faham, boleh bertanya balik, boleh query hantar pada kita. Sebabnya kita belajar ni, apa yang saya nak cakap kat sini, saya nak mention kat sini, apa yang saya sharekan adalah dari segi korporat. Maksudnya apa yang saya buat selama ni, inilah yang saya share kat you all. Maksudnya kalau kata lepas you all keluar daripada berapa bulan lagi? Cik Adnan kita, Abang Handsome kita. Alhamdulillah saya handsome lagi. Kita ada lagi 1 bulan lagi. Dan 1 bulan. Bila dah keluar sini, saya berharap you all boleh buat kerja. Maksudnya kalau kata kita mention HR, at least you tahu apa jargon-jargon dia lah. Maksud jargon ni short form kita. Kalau macam kita kata, apa tu JD? Oh, kita tahu. JD job description. Apa tu JS? Oh, JS tu job specification. Lepas tu apa job analysis. Saya rasa macam job analysis ni dah banyak kali saya mention. Analisa pekerjaan. Sebelum pasal apa? Sebelum kita pergi ni pasal apa? Tajuk ni saya cover pagi ni ikut tajuk. Kalau ikut dia punya sebenarnya, kita akan bermula daripada analisa pekerjaan, job analysis dulu. Bawah job analysis ni dia akan dapat 4 benda, 4 perkara. Take note, ni kena take note. Sibuk nampaknya. Cik Syamim kita. Kita take note. Banyak file nak urus Cik Syamim. Okey, bila kita cakap pasal job specification ataupun job description, dia bermula daripada analisa pekerjaan. Job analysis. Job analysis ni akan dapat 4 perkara. Pertama sekali dia akan dapat JD, job description. Pertama. Yang kedua dia akan dapat job specification. Yang ketiga dia akan dapatkan kompetensi. Yang keempat dia akan dapatkan compend and benefit. Maksudnya 4 perkara. Bila kita buat job analisa, kita akan dapat job description dia, deskripsi tugas dan spesifikasi tugas. Kita tahu kompetensi, skill orang tu. Yang ketiga, kita tahu dia punya berapa kita nak kasih bayar, nak bayar allowance ataupun nak bayar ganjaran pada dia. Pasal apa? Bila kita cakap pasal kerja, kita tak cakap pasal orang terus. Kita cakap pasal tugas. Kita akan cakap pasal apa yang dia nak buat. Pasal tu, job analisa, analisa pekerjaan ni amat penting. Bila kita nak buat apa, pertama ni, kalau kata kita syarikat baru, kita nak ambil orang. Bila kita nak ambil orang, kita tak buat analisa kerja, macam mana nak ambil orang? Kita tak tahu berapa gaji nak bayar. Kita tak tahu apa spesifikasi tugas dia, job spec dia. Kita tak tahu apa tugasan dia. Kita tak tahu apa skill dia nak ambil. So, bila kita buat advertisement, kita nak upkan iklan, apa jadi pada iklan kita tu orangnya? Jadi, bila kita tak ada mall, contoh kita nak ambil, katalah kita nak lantik satu jawatan tu, kita kena ada siapkan mall. Contoh kalau kata saya selalu beri contoh macam ni lah. Kita nak buat kuih apa? Anan suka makan kuih apa, Nan? Karipap, Haji. Kita nak buat kuih karipap. Kuih karipap, bila kita kata kuih karipap, kita kena cari apa? Pertama-tamanya kita jenis karipap apa nak buat? Karipap apa dia jenis? Karipap gulung Sardin. Karipap frozen. Apa lagi? Contoh. Karipap kentang, keledek, kari, keledek, daging, ataupun karipap apa? Karipap rendang. Giant karipap. Bila kita mention benda-benda macam tu, kita cuba kita relatekan dengan kita nak cari orang. Kalau kita dalam kepala kita tak ada jenis karipap tadi kita nak buat, kita macam mana kita nak ambil orang? Jadi kita pun sendiri tak tahu. Kita nak buat karipap tu, karipap apa? Yang gulung ke ataupun karipap gergasi. Contoh sekarang karipap gergasi harga dia berapa? RM4 dia satu.
Lapar terus RM5.5 balik. Haji. Eh? RM5.5 kalau setengah. Terus lapar pagi ni kan. Okey, bila kita cakap benda macam ni, kalau kita tak buat job analisa ni, job analysis, kita tak boleh nak buat. Kita tak boleh nak dapat. Pasal tu orang selalu tanya, macam mana nak dapat pekerja yang baik? Bila kita kata nak dapat pekerja yang baik, kita kena sediakan dia punya cara-cara ataupun enabler ataupun tools. Kalau kata dalam HR, enabler ataupun tool. Pemboleh cara ataupun tool, alat-alat dia. Inilah alat kita nak cari pekerja terbaik. Kita bukan setakat, kita kata macam mana, saya salah ambil orang, salah interview. Bukan. Dia bukan, dia tak boleh, kita tak boleh pecah-pecahkan. Kita tak boleh splitkan, tak buat analisa kerja, kita kata salah interview. Interview itu orang kata 1/20 daripada analisa kerja. Daripada job analysis. Pasal tu, yang saya mention tadi, kita bila tuan-tuan, puan-puan keluar daripada kita punya HR Excel Academy ni, apa yang saya expect, you all dah boleh faham. Kalau kata orang nak cari pekerja, dia kena tahu, apa analisa nak kena buat. Kena buat job analisa dulu. Kalau kata nak ambil pekerja. Okey. Lepas tu, macam mana kita nak ambil pekerja? Kita akan tahu apa proses dia pula. Saya rasa yang lepas kita dah belajar dah. Macam mana kita nak buat advertisement. Betul tak Nan? Macam mana nak buat advertisement, macam mana kita nak conduct interview, apa step interview, apa soalan yang kita nak tanya, semua dah ada dah. Jadi, gunakan kelas ni orang kata sebaik yang boleh. Pasal apa? Bila you grade, walaupun orang kata kelas kita certificate. Untuk makluman, saya cuba dapatkan accreditation dengan mana-mana universiti, tapi masih belum dapat lagi. Maksudnya kalau kata kita punya certificate ni, kita boleh link dengan mana-mana universiti. So maksudnya weightage, kalau katalah anda yang dah hadiri, walaupun kita keluarkan sijil kehadiran, maksudnya dah join kita punya kursus ni, you all selain daripada pengalaman you all dapat, kalau kata accredited tu kata recognize, InsyaAllah kita akan cuba juga untuk dapatkan apply HRDF. Tapi balik pada apa yang saya cuba nak katakan kat sini, apa yang saya share ni adalah pengalaman yang orang kata hands on. Maksudnya saya buat, bila saya buat saya tahu dia punya proses dia buat macam mana. Contoh katalah Cik Andan nak satu jawatan. Cik Andan nak jawatan apa Cik Andan? Saya nak jadi CEO HRSL. CEO HRSL. Bila kata CEO, kita kena define CEO kan, Chief Everything Officer ataupun Chief Executive Officer. Antara dua. Mana satu? CEO Cik Anan. Cik Anan tak jawab lagi. Apa dia, Ji? Chief Everything Officer ke Chief Executive Officer? Apa Chief, Ji? Okey, katalah Chief Executive Officer. Bila kita kata Chief Executive Officer, kita kena tahu level di mana. So kita kena buat analisa. Okey, pertama apa tugasan dia? Okey, as a CEO, apa tugasan dia? Dan pertama, apa tugasan dia? Bila kita kata tugasan dia, nanti kita akan tengok dalam kita punya JD. JD tu lagi detail. Pasal apa? Job analysis JS dibuat normally selepas kita buat JD. Kita buat JD dulu baru kita buat JS. Kepala dia tadi job analysis. Bawah job analysis kita akan buat JD dulu, lepas tu kita akan buat job spec, baru kita tahu yang lain-lain kemahiran yang perlu ada. Okey. Okey, balik pada Cik Anan tadi, pertama sekali bila dia kata nak CEO. CEO tu jawatan dia, okey, sebelum kita pergi jauh lagi. CEO jawatan, kalau kita tengok normal normal dalam syarikat, kalau kata klien saya tanya, berapa grade jawatan you ada dalam syarikat? Kadang-kadang kita ni tak tahu, kita kadang-kadang kita pakai belasah aja, minta maaf cakap. Kadang-kadang bila kita ada tiga orang dalam syarikat, kita dah lantik manager. Dah lantik manager. Tak ada eksekutif, terus kat bawah benjunam, dia punya gap tinggi. Dia punya gap maksudnya, kalau CEO seorang, lepas tu kita lantik seorang, minta maaf kita lantik seorang kerani. Nampak tak gap dia? Because kalau bawah CEO, bayangkan bawah CEO tu pengurusan. Pengurusan tertinggi. Bawah CEO, normally bila bawah CEO dia akan ada general manager. Lepas general manager, dia akan apa? Senior manager. Lepas tu dia akan ada manager, lepas tu dia ada assistant manager. Bayangkan, daripada general manager, senior manager, assistant manager. Ada 4. Untuk pengurusan tadi ada 4. 4.
Itu pengurusan. Kita turun bawah, pula kita turun yang level yang kedua, eksekutif. Eksekutif paling tidak dia akan ada apa? Senior eksekutif, eksekutif dan junior eksekutif. Ada 3 level. Okey. Tadi pengurusan tadi ada 4, lepas tu eksekutif ada 3, lepas tu non eksekutif ada beberapa level. Jadi bila kita kata macam ni, kita tahu dia punya skop dia tu macam mana, Dia punya tugasan tu macam mana, okey? So saya harap kita membuka pagi ni, balik semula apa yang saya nak share tadi sebenarnya. Apa yang saya harapkan bila you all keluar daripada kita punya akademi ni, walaupun kita buat secara maya, saya harap you all boleh satu apply. Apply maksudnya ilmu yang you dapat you boleh buat. Kedua, you boleh implement. Implement maksudnya you menjalankan. Yang ketiga, you boleh enforce. Enforce maksudnya kalau orang lain buat tak betul, you boleh komen. Komen bukan kerana apa you tahu, tapi kerana you memahami. Tahu dan memahami lain. Tahu maksudnya proses dia macam ni, macam ni, macam ni. Dia ada step dia. Dia ada dia punya tertib dia. Itu penting. Tertib dengan step. Pasal apa? Kalau kata kita tahu, minta maaf kita tahu macam kata peacock ataupun burung tiung. Dia tahu bercakap, tapi dia tak tahu makna. Jadi apa yang saya harapkan, apa yang saya cuba sampaikan, you all kena tahu apa yang saya bincangkan and you all faham. Bila you buat this thing, you akan tahu, oh Haji mention benda ni. Kenapa kena buat macam ni? Macam contoh tadi, kenapa penting sangat bila buat minute, Haji kata kena ada referral. Kenapa penting sangat kena referral ni? Referral penting pasal apa? Besok pertama ada 2 je. Minute 2 je. Satu, kita tak duduk tetap dalam syarikat. Bila kita pergi, apa kita nak buat rujukan? Kita akan rujuk pada surat. Takkan kata, oh yang surat yang Ahmad buat dulu ke? Dia tak boleh. Yang surat tarikh pada kepala dia macam ni, macam tak ada. Bila kita buat surat, kita kena detail. As specific as possible. As detail as possible. Sebab tu saya selalu mention, HR ni kena ada dokumen. Bila ada dokumen, kita tak payah ada tempat tu. Tak payah kita ada kat situ. Dokumen kita akan bercakap bagi pihak kita. Balik semula, apa yang sebenarnya saya nak sampaikan, ilmu yang you dapat ni, saya harap you faham, lepas tu you boleh implement, you boleh execute. Lepas ni, bila you keluar, you akan faham, oh saya dah belajar dekat HR Academy. HR Academy ajar cara macam ni. Satu, saya nak share ini untuk pengetahuan semua. Pasal apa? Saya baru. Pengalaman saya barulah 32 tahun. Campur dengan tim saya ada lebih kurang 50 tahun. Betul tak, Nan? Tim saya ada 3 orang yang bantu saya. Pengalaman dia orang ada lebih kurang 10 hingga 15 tahun. Saya 3 berdua adalah kat 40 tahun. Jadi pengalaman saya mungkin kurang. You all boleh cari kat luar tu banyak lagi yang you boleh buat reference. Sebab apa? Simple, ada 2 je. 2. Satu, because perubahan teknologi. Pasal apa? You mungkin kalau kata sekarang yang baru masuk kerja tak pernah dengar pun internet memo. Tak pernah dengar pun short note. Kita dengar yang sama sekarang ni ambil paste saja. Ambil tampal dekat bila ada something surat, tampal je kat situ kan. Kalau dulu kita ada internal memo, kita akan ada short note, short brief note. Pasal ada pertama, satu, perubahan teknologi. Benda berubah. Yang kedua, kita tak tetap dalam syarikat tu. Ini hari kita ada, besok kita pergi. Sama ada kita promoted ataupun kita resign. Kerana itulah apa yang saya nak mention tadi, saya harap apabila you belajar kat sini, you boleh implement. You boleh faham pasal apa, bukan kerana bukan kerana orang kata you dah belajar, tetapi apa yang you belajar ni you boleh gunakan. Kerana itu saya berharaplah sangat bila tamat graduate nanti daripada HR akademi ni, HR Excel Academy, you all boleh implement apa yang kita dah belajar. Pasal tu kita adult learning. Adult learning ni macam saya mention awal tadi, bukan macam budak sekolah, budak sekolah primary school yang bila cikgu cakap kena terima, tak boleh nak sanggah, tak. Pasal tu saya amat mengalu-alukan kalau ada siapa nak bertanya ke apa, siapa nak bertanya ke, saya tak nampak saya punya ni discussion note. Kalau ada siapa nak bertanya, please saya tak nampak chat. Okey, baru keluar. Kalau siapa-siapa yang nak bertanya, please saya mengalu-alukan. Pasal apa? Kalau tidak, saya akan bercakap seorang je. Okey, balik pada JS ni tadi. Okey, bila kita cakap human resource,
Sumber manusia, job analisis ni adalah satu perkara yang penting sekali. Penting apabila kita nak advertise. Because apa? Kalau kata kita syarikat baru sekarang, saya tak pasti berapa ramai yang kat sini yang korporat. Korporat maksudnya dia ada dia punya organisasi formal sendiri. Pertama, ada tak, kena tanya kat luar ni ataupun yang audiens saya ni, berapa orang yang ada carta organisasi. Hari petang nanti kita akan tengok carta organisasi. Kalau carta organisasi tak ada, surat lantikan ada tak JD? Kalau tak ada, kita kena tengok balik kenapa tak ada JD. Sebab dia simple macam ni. Tadi Cik Adnan kata dia suka makan kuih karipap. Bila kita kata nak makan kuih karipap, kita relate balik pada analisa kerja. Bila kita kata nak kuih karipap, kita nak buat kuih karipap, kita kena cari barang untuk buat kuih karipap. Kita tak perlu beli mi. Nak beli buat karipap, kenapa nak beli mi? Tetapi pada siapa yang tak tahu, itulah yang dia buat. Pasal apa? Dia tak ada rangka. Dia tak ada dia punya scope. Dia tak ada dia punya orang kata guideline dia. Dia pakai jalan aja. Okey, pasal tu bila kita nak ambil sesuatu orang pekerja, kita bukan nak ambil orang dulu. Kita nak ambil dia punya tugasan dia dulu. Lepas kita tahu tugasan, baru kita relate job analisa pekerjaan. JS, job spec ni bermaksud jenis orang yang kita nak ambil. Jenis orang yang kita nak ambil. Bila kita kata jenis orang yang kita nak ambil, itu yang kita relatekan balik. Ingat tak KSA dulu? KSA. Apa KSA, Nanan? Soalan Cipumas pagi ni. KSA. Apa KSA? Ketuk dahi, Gaba kepala. Ketuk, dapat tak? Apa tak? Apa? Apa ni dia? Tak ada? KSA. Knowledge, skill, attribute. KSA. Knowledge, skill, attribute. Itu yang kita nak cari. Pasal bila kita kata pasal HR, kita mesti ada kita punya mindset lah. Mindset kita kata, bila kita nak ambil orang, apa knowledge dia, apa skill dia, attribute dia. Okey. Bila kita balik pada tu, agak-agak okey, knowledge kita faham. Kelulusan, pengalaman, skill, kita faham lah. Dia punya kemahiran, kompetisi. Okey, attribute apa benda dia? Saya nak tanya Adnan kita yang handsome pagi ni. Kasih dia jawab. Apa attribute Cik Adnan? Bahasa Malaysia yang mudah lah. Dalam ni ada. Tapi sebelum saya buka ni. Apa attribute? Petiklah satu. Yang lain dia tak nampak. Saya nampak dia 4 orang je muka. Yang lain semua letak gambar. So saya tak tahu apa Yati kat mana. Sikin kat mana. Syahidah kat mana. Kak Rok kita. Azimah. Syuhada. Capal pun ada. Syamimi. Okey. Attribute. Apa benda attribute? Tak apa kita simpan. Cik Adnan tak dapat jawab. Cik Adnan cari jawapan nanti. Okey. Cik Adnan, hari kita ada apa? Ada bonus daripada siapa dapat jawapan ni hari ni? Ada je, kita siapa dapat jawapan dapat RM10. Itu janganlah cakap dulu. Kena cakap kemudian tadi. Okey, kita pergi pada job analysis. Okey. Apa term? Okey. Now kita kata kita gerak dalam Okey, take note. Pekerjaan, okey, apa maksud job ataupun pekerjaan? Term job. Pekerjaan secara amnya ditarik kepada satu set aktiviti yang berkait rapat. Itu kata apa kerja? Ni orang kata ini orang kata translate kita ambil translate daripada bahasa Inggeris. Okey, mengapa lepas tu kita punya job spec ni berubah? Mengapa job spec berubah? Kenapa? Untuk memperluaskan tanggungjawab pekerjaan syarikat dan mendorong pekerja untuk tidak membataskan diri pada apa yang terdapat dalam deskripsi pekerjaan mereka. Apa maksudnya tadi kan? Bila kita kata job specification tadi, dia akan berubah bergantung kepada tugasan dia. Because apa? Kita tak boleh macam kata kita macam ni Cik Adnan. Cik Adnan tadi nak kuih karipap. Okey, kita boleh kata kuih karipap tu because kita tahu karipap tu itulah jenis kuihnya. Tapi kita tak boleh nak confirmkan orang yang kita nak cari tu 100% ataupun perfectionist. Dia ni perfect. Memang kita tak dapat. Bila kita tak dapat perfect, kita akan dapat the nearest to the best. Bukan worst of the best. Kita pun pernah dengar worst of the best lah. Maksudnya memang dah teruk tapi kita ambil yang teruk tu yang paling kurang teruk. Okey. So kita nak dapat the perfect tu tak ada. Perfectionist tu memang tak ada. Bila kita nak berkatakan, bila kita nak cari orang.
bila kita nak cari pekerja. Pasal apa sekarang? Kita fikirkan orang kriteria orang. Kita letak dulu job description tu kat tepi. Kita bercakap orang yang kita nak ambil, apa kriteria yang dia ada. Okay, kalau ada persoalan tanya pasal apa? Ini adalah antara ciri-ciri macam mana nak cari orang yang betul sebelum kita panggil interview. Okay, sekarang kita dah interview. Because apa? Sebelum interview, kita akan conduct job analysis. Bila kita dah ada job analysis, kita dah ada kriteria orang. Contoh kriteria orang tadi kata Cik Adnan nak makan kuih karipap. Kita dah ada kriteria kuih karipap, bukan kuih kaswi, bukan kuih Melaka, bukan kuih whatever lah. Bukan kuih yang jenis macam tu. Kita nak kuih karipap. Kita dah tahu kuih karipap yang kita nak. Begitu juga bila kita nak cari pekerja. Bila kita nak cari pekerja, kita dah tahu kelulusan apa yang dia nak. Orang yang macam mana yang dia nak. Pasal tu tadi saya relate KSA tadi. Knowledge, skill dan attribute. 3 ni penting. KSA ataupun ada yang tahu ASK, whatever lah you call it. Tapi ini yang 3 yang penting. Pasal apa? Ini adalah cara untuk mencari orang yang betul untuk kerja. Kalau siapa ada soalan boleh tanya. Pasal apa? Ini kita macam saya mention tadi. Ini edah learning. Jangan biarkan saya bercakap seorang. Bila saya bercakap seorang, saya akan tengok pada slide. Tapi bila you tanya, saya akan ada lagi idea-idea lain yang boleh keluar. Pasal apa? Ini akan membantu you all. Because lepas ni, bila you all keluar, orang akan tanya, you dah pergi HR Academy kan? First batch pula, apa yang you belajar? So, bukan kita nak menunjukkan yang kita ni pandai, tapi at least kita boleh share apa yang kita belajar. Balik semula pada sini, balik tadi pada KSA, Knowledge, Skill, Attribute. Itu orang yang kita nak cari. Pasal apa? Kita dah tentukan tugas dah tentu. Tugasan JD tadi kita akan cover sekejap lagi lepas ni. JD kita dah buat awal. Lepas buat JD baru kita buat dia punya specification orang. Specification orang tadi kita balik pada kuih karipap tadi. Bila kita kata kuih karipap, kita tahu dia kata nak karipap apa? Karipap kentang. Dia bukan nak karipap giant, bukan giant karipap yang dia nak. Atau bukan dia dah tahu, at least dia tahu karipap tu isi dia kentang. Mungkin karipap jenis karipap gulung contoh, for example, bukan frozen. So bila kita tahu macam tu, so kita kena cari karipap yang macam tu, bukan cari karipap frozen, bukan cari karipap gergasi. That is the thing sometimes kita tak ada. Bila kita nak orang, kita nak ambil pekerja, kita sibuk nak cari orang. Tapi kita tak letakkan dia punya kriteria. Pasal dalam HR, sebelum kita buat tu, kita plan dulu. Kita plan dulu apa dia job spec, dah ada dah job spec dia tu. So untuk dia meet kriteria job spec tu, untuk dia meet KSA tadi, ada dia punya ujian-ujian dia. Bukanlah maksudnya, macam tadi kuih karipap straightforward. Tapi bila kita nak cari orang untuk fill that position, ada kriteria di pasal apa? Kita tak akan dapat perfectionist. Kita tak dapat orang yang perfect. Pasal tu kita banyak kat luar, kita perlu saring. Kita perlu interview. Pasal tu dalam pemilihan, kalau siapa yang pernah join saya punya webinar, untuk mencari seorang pekerja, kita ada 11 step untuk memilih pekerja yang terbaik. 11, bukan 3, bukan 4. Interview nombor 5. Bayangkan. Lepas buat job analysis, kita buat pemilihan. Untuk pemilihan tu ada 11 step kalau ikut saya punya version. 11 step. Interview nombor 5. Okey. Lepas tu, job spec ni bukanlah benda yang kekal. Maksudnya dia akan berubah. Job spec, job spesifikasi ni akan berubah sebab apa? Cabaran perubahan teknologi satu. Okey, katalah cabaran perubahan teknologi sekarang. Bila kita nak cari pekerja yang KSA tadi kan, pertama sekarang apa benda kan? Cik Adnan dah hilang dah. Okey, bila kita nak cakap sekarang, job specification sekarang, pertama sekali base kenapa? Kita mesti tahu IT. Kita mesti tahu komputer. Itu yang pertama, simple aja. Very straightforward, simple. Siapa yang tak ada, saya ingat Tun dulu, 10 tahun, 15 tahun yang lalu, Tun mention, siapa yang tak tahu IT tahun 2000, dekat 20, dia kata adalah buta huruf. Betul? Sekarang kalau orang tak tahu IT, orang yang tak tahu nak guna komputer, orang yang tak tahu nak gunakan smartphone, dia akan buta. Buta kata apa?
Alah. Yang tak boleh menulis, tak boleh membaca kan. Butuh huruf. Kalau kata serupa macam tu, orang yang tak menulis, membaca, bayangkan kalau kata kita tak tahu teknologi. So bila kita kata perubahan job spec tadi pasal apa? Perubahan teknologi. Teknologi sekarang pun teknologi kita dah apa? 5.0 kan. Dah lagi cepat, lagi pantas. Kalau dulu kita gunakan wifi, wifi dah slow. Kita gunakan fixed line. Fixed line pun sekarang dah upgrade. Fixed line pun ada yang Celcom lain. Yang ada DG lain. Yang ada Unify lagi stable. That kind of technology yang kita kena tahu. Kedua, persaingan global. Persaingan global ni maksudnya sekarang kita punya workforce, kita punya task force ni bukan lokal saja. Macam kita faham lah, kita ada foreign workers dan kita ada pekerja tempatan. Itu syarikat kita yang kecil. Kalau syarikat kita yang besar, kita akan ada foreigners masuk. Kita akan ada expatriate masuk. Kita akan ada pegawai dagang yang masuk. Sebab apa? Because kita berkomunikasi dengan company luar, dengan syarikat luar. Bila kita berkomunikasi dengan syarikat luar, persaingan tu lagi besar. Sebab apa? Bottom line kita sale. Bila kita kata bottom line sale, kita mention tadi, kita berkomunikasi. Kalau kita tak boleh nak berkomunikasi, satu tadi cabaran perubahan teknologi lah. Kalau kita nak cross global ni, globalization ni, kita kena tahu pula language. Tapi sekarang lah kita boleh bercakap dalam language yang berbeza. Contoh katalah persaingan global, kita pergi China. China tak terima kita ni WhatsApp. Anan ada si nak kacau. Anan, kalau pergi China Anan, WhatsApp tak boleh pakai. Pakai apa Anan? Kita pakai WeChat je. Kita di China kita pakai WeChat. Kita boleh gelak depan orang. Saya di sini, Anan kat situ. Kita boleh gelak, sedangkan kita tak boleh cakap. Dia tak cakap bahasa Cina. Kita cakap bahasa Malaysia. Tapi bila pakai WeChat dia pakai apa? Dia boleh direct translation. Angguk suka-suka macam tu. Betul kan? Macam tu. Macam tu. Maksudnya persaingan global. Pasal apa? Kalau kita nak ambil job spec tadi, kita relate pada job spec tadi, persaingan global tu yang akan membuatkan job specification tadi berubah. Ketiga, syarikat berpindah kepada perkhidmatan. Ini agak teknikal sikit. Okey. Bila kita beli kita beli handphone. Kita beli handphone, memang kita beli brand. Kalau dulu Samsung lah paling popular. Sekarang dah pergi Vivo, dah pergi Huawei kan. Vivo, Huawei, kita tak dengar lagi. Samsung dah mungkin dah ke belakang sikit. Kita beli services. Bila kita beli services ni, orang kata dia ada human touch. Bila ada human touch, kita akan meet dia punya expectation. Bila kita akan meet expectation, kita tak boleh lagi nak ada orang kata pekerja kita yang kokun, yang masih lagi berfikiran sempit, tak boleh nak terima. Maksudnya apa? Maksudnya dia dia akan kena berubah. Dia kena ubah pasal perkhidmatan ni tak sama dengan produk. Bila kita jual produk pun, bila kita hantar produk, orang akan tanya service after sales kan, dia akan relate kat situ. Pasal tu kenapa job specification ni berubah, ni ada tiga. Banyak lagi perubahan kat luar tu. Kalau kata perubahan kat luar lagi satu, kata saya nak contoh satu. Kalau kata services, Cik Anan, bila kita kata services, mungkin kita punya, pernah dengar tak, kita punya customer service kat India. Kita punya produk kat sini, tapi kita punya server kita kat India. Sebab dia apa? Global. Ataupun ada yang syarikat di Amerika, tapi dia punya service center di Malaysia. Pun ada juga macam tu. Because apa? Dia go pada labor. Dia go pada supply of labor. Pasal sekarang pun kita dah dengar. Berubah pasal apa? Dia berubah daripada satu negara ke satu negara. Yang latest kita dengar, Toyota. Toyota memindahkan operasi daripada Malaysia ke Thailand ke Indonesia. Dia akan berubah lah. Bila jadi berubah macam tu, kita revert balik. Okey, kalau kata daripada Thailand atau Indonesia, dia masuk kepada Malaysia. Dia akan berubah job spec dia. Itu antara perubahan dia. Okey. Dan keperluan kepada pekerja lebih responsif dan fleksibel. Maksudnya macam kita mention tadi, bila kita buat job specification ni, pada pekerja tu dia tak boleh so stringent. Kita pernah dengar pekerja ada kata, saya driver, saya bawa je lori, bila rosak orang lain yang betulkan. Memang betul. Kalau ikut dia memang betul. Driver ni dia bawa. Tapi bila kereta rosak, dia kena panggil pomen. Bukan apa? Sebab dia bukan pakar bab yang tu. Ada betul, ada tak betul. Okey.
Dia ada betul dan ada tak betul. Certain thing kita boleh apply. Certain thing kita kena fleksibel. Kita kena fleksibel pasal apa? Kita nak memastikan kerja tu berjalan. Okey? Okey, ni satu lagi saya nak bawa. Pernah dengar tak de-jobbing? Ini benda ni dah lama, dalam buku lama tapi masih pakai. De-jobbing means, bro ni kita beri bahasa Malaysia lah senang. Okey, bermaksud memperluas tanggungjawab pekerjaan syarikat dan mendorong pekerja untuk tidak membatasi diri dengan apa yang terdapat dalam deskripsi pekerjaannya. Okey, dia punya word dia punya word dia jangan sekat kita punya kerja tu berdasarkan pada job spec saja. Jangan sekat diri kita bekerja terhadap job spec saja. Kalau kata buat satu kerja tak, saya punya kerja yang sini aja. Dia kena meluaskan. Dan untuk tidak membatasi dengan apa yang terdapat dalam deskripsi pekerjaannya, trend juga menunjuk organisasi yang lebih rata. Okey. Ini kita nanti petang kita akan discuss sikit apa maksud organisasi yang lebih rata ataupun dalam bahasa Inggerisnya flat organization. To their job to trend is also toward flatter organization. Flatter ni maksud apa flatter? Dalam organisasi kita ada banyak level. Kita ada banyak level dalam organisasi. So bila kita kata flat, dia tak ada banyak level. Katalah ketua jabatan terus kepada eksekutif dan staf. Dia ada ketua jabatan, pembantu ketua jabatan lagi, manager lagi, penolong manager, dia banyak level. Bila dia ada banyak level, dia akan consume time. Pasal apa nak dapat kelulusan? Kalau ada 5 step, 5 level, berarti paling tidak ada 5 meja dia nak pergi. Kalau kata, that's why bila kita kata company besar, dia macam giant, macam gajah. Pasal dia besar, dia perlukan masa untuk bergerak. Tetapi kalau kata company yang flat, yang tak banyak sangat dia punya hierarchy ni, dia akan cepat. Keputusan dia cepat. Bila keputusan dia cepat, dia boleh react cepat. Dia boleh react cepat. Bila dia boleh react cepat, dia punya decision ataupun dia punya action tu cepat. Tak adalah slow macam gajah. Okey, itu yang maksud dia flatter organization. Pasukan pekerja yang diuruskan sendiri maksudnya minimal supervision. Maksudnya kita dapat beza. Bila kita buat job spec tadi, cuba fikir balik apa yang saya cakap tadi. Saya mention tadi bila kita kata kenapa job spec ni berubah. Sebabnya perubahan tadi teknologi 3 kan, teknologi apa semua. Dan bila kita kata lagi kepada minimal minimal supervision maksudnya kita tak adalah nak close. Beza minimal supervision lawan dia close supervision. Close supervision bukan tutup tetapi rapat, nak kejar belakang, hari-hari nak kejar. Tak boleh lah. Bila kita hari-hari nak kejar, kita pun ada kerja kita. Kita pun nak buat. Kalau kita sibuk duk kejar dia je, masa kita nanti rugi. Tapi kalau dia boleh stand alone, dia boleh buat kerja sendiri, sebab itulah saya selalu relate, urus staff, autopilot. Berarti kita kena ada dokumen. Dokumen kan apa benda yang dia nak buat. Bila dah kita ada, pasal tu saya balik semula, kenapa setiap pekerja perlu ada job description? Kenapa setiap pekerja perlu ada KPI ataupun kena ada matlamat? Sebab apa? Kita tak perlu kejar dia lagi. Kita tak perlu hari-hari ingatkan dia lagi. Kita tak perlu hari-hari remind dia, minta report. Sebab apa? Kita dah ada dokumen yang dia dah boleh follow sendiri. Sebab tu bila pekerja masuk, yang selalu kami mention pada klien kami, bila pekerja masuk, adakan induction. Adakan induction. Bermaksud bila pekerja tu dah masuk, dia dah tahu dah produk apa ada dalam syarikat, siapa ada dalam syarikat, apa staff handbook dia kena tahu, apa dia punya staff handbook satu, etika dia. Lepas tu last sekali, macam mana kalau kata dia nak memberhentikan diri dia. Sebab itulah saya selalu mention benda ni perlu bertulis. Perlu bertulis. Bila dah bertulis dah, kita sebagai HR, kita sebagai tuan punya bisnes, tak perlu nak kejar pekerja kita hari-hari. Cuma kat sekarang ni yang selalu kurang apa? Kita dah ada, pertama dah ada offer letter. Kedua, kita dah ada job description. Ketiga, kita sudah ada matlamat. Apa yang kurang? Kita kurang kat sini apa reporting tools ya. Cik Anan report record. Kita kurang reporting tools ya.
Sebab apa? Kita dah berikan tugas. Tapi macam mana kita nak tahu pekerja tu buat kerja adalah dengan melihat kepada report dia. Report can be by hour. Report can be by day. Report can be by weeks, by month. Bila kita kata report tadi, kita tahu kita tak perlu mengejar pekerja kita hari-hari. Saya nak relate kat sini. Pasal apa? Minimum supervision dia boleh mengurus sendiri. Bila pekerja kita dah sediakan report, kita tak perlu. Contoh report by jam. Kalau kata by jam apa? Merchant production. Okay, by jam kita nak tahu. By jam berapa siap. Ataupun by occasion, event. Kalau kata event kita tengok selalu. Contoh, saya beri contoh. Pasal apa ini saya nak relate kan bila kita nak mengurus pekerja. Kita nak tadi kita kata sini nak memilih pekerja. Pekerja dah dapat kita nak urus. Bila nak urus, kita perlukan tadi dah ada JD. Pekerja masuk kita dah buat induction, dah ada JD, dah ada KPI. Kita kurang apa? Tools untuk monitor pekerja ataupun reporting tools. Itu monitoring. Take note Because apa? Kalau kita dah ada 4 ni, okay, kita dah ada, pertama kita dah ada induction. Dalam induction, kita dah ada dia punya job description. Bila kita dah ada job description, kita dah ada dia punya target ataupun KPI. KPI ni besar, kita ambil lah target atau pemadaman. Yang kita kurang adalah monitoring tool. Monitoring tool ni reporting. Apa benda reporting? Okey, bila kita cakap pasal reporting ni, bila kita cakap pasal reporting ni, reporting can be by hours. Contoh hours apa? Macam kita buat production line. Ataupun kita mention by production, kita packaging. Okay, now kita barang, kita nak hantar online punya produk. Pukul 5 barang kena siap berapa banyak? By hours. 1 jam berapa boleh pack barang? Pasal apa? Pos laju nak ambil barang. Okay, berapa jam? Berapa banyak 1 jam kita buat? Okay, by day. By day contoh apa? Macam case register. Dia kena submit. Orang jaga kedai. Okay, hari ni berapa collection? Ini hari berapa payment? Ini hari berapa orang bayar? Ini hari berapa close? Berapa lead dapat hari ni? Itu by day. By week, maybe disummarizkan by week. Okay. Kalau kata by event, contoh by event, kalau kita tengok kat belakang toilet, pintu. Kalau kita masuk toilet, belakang pintu tu, dia ada tulis. Toilet bowl dah cuci belum? Lepas tu cermin dia dah cuci belum? Lepas tu apa? Sinki dia dah cuci ke belum? Dia ada itu, dia akan tick. Okay. By month. Okay, by month normally apa? Gaji. Gaji kita akan buat by month untuk orang HR. So yang tu satu lagi saya nak share, jangan buat last minute. Kalau kata orang buat gaji, elok summary-kan by week, especially macam OT. OT kalau kata tuan-tuan nak summary by month end, sakit kepala. Cuba buat my monthly. So bila monthly dah ada bulan-bulan. Dah ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat summarizekan aja. Macam kita kira duit lah. Cik Anan, kalau Cik Anan kira duit RM100 slide kan. Macam mana cara Cik Anan kira Cik Anan? RM100. Macam mana kira? Saya kira satu persatu. Memang satu persatu. Lepas satu persatu? Saya akan back in lah. Bukan. Dia mula-mula kira satu persatu. Lepas tu dia akan RM10. Satu set. Lepas tu RM20 kan. Bila RM10 kita pay RM10. Kita akan tak mudah. Kalau kita kira sekali. Terlepaslah kata yang ke 98 terlepas apa jadi kita akan kira balik semula. Jadi itulah caranya apa yang saya share, maksudnya macam mana pekerja tu kita boleh urus dia boleh menguruskan diri dia sendiri dengan cara kita create reporting tools. Itulah monitoring. Dan merancang semula maksudnya dia akan bila merancang semula dia bermaksud re-engineering. Pernah dengar tak re-engineering? Merancang semula tugas kerja tu. Re-engineering ni popular sangat dalam tahun late 90s. Sekarang kita jarang dengar. Cik Anan biasa dengar quantum leap, Cik Anan? Tak biasa je. Ini term-term lama, term-term zaman saya dulu. Term zaman saya, re-engineering, quantum leap, this kind of thing lah. Cik Badrul Hisham baru masuk. Okay, welcome Cik Badrul Hisham. Kita masih cakap pasal de-jobbing. Okay, spesifikasi tugas is interpretation. Sekejap, bahasa Malaysia lah ada bahasa Malaysia. Okay. Oh tak ada, di bahasa Inggeris tu. Is interpretation of the job spec in terms of the kind of person suitable for the job. Anda jawab tak soalan Cik Anan? Apa attribute tadi? Miss character. Sikap semula jadi yang ada pada seseorang. Itu maksud dia desired attribute.
Memang kita boleh ubah sikap orang tapi akan ambil masa. So spesifikasi tugas is interpretation of the job specification in term of the kind of people suitable for job. Because kita faham ada kerja ni yang sesuai. Dia kalau kita relate kita relate kerja ni ada yang hard skill, ada yang soft skill, ada yang introvert, ada yang extrovert. Walaupun benda tu boleh ubah, kalau kata marketing kita tak boleh lah nak ambil yang introvert kan. Introvert ni dia diam aja. Kita kena cari yang extrovert. Tapi extrovert pun terkawal. Okay. Okay. Job specification. Job specification is a detailed statement. Okay, tadi saya dah mention banyak dah. Saya dah banyak pusing-pusing dah. Okay, now kita pergi pula. Specification ini orang kata in term of dia punya actual punya fakta. Job specification, a detailed statement of the physical and mental activities, physical and mental in the job and when relevant of social and physical environment matters. The specification is usually expressed in terms of behavior, what the workers does, apa pekerja tu buat, what knowledge he or she use in doing it. Apa knowledge yang perlu untuk dibuat benda tu. Pekerjaan tu buat apa knowledge dia. Kita akan refer pada kalau kata does, dia punya skill, knowledge dia punya qualification ataupun kelulusan ataupun kelayakan. And judgment he or she makes. Okay. Bila kita mention judgment okay. Bila kita mention judgment, itu yang saya relatekan tadi kepada rank. Bila judgment, judgment maksudnya dia buat decision making. Dia ni ada tak jawatan dia perlu tak decision making? Kalau Cik Anan tadi dia kata nak jadi CEO, memang dia punya decision making tu mesti kuat, mesti strong. Dia kena analyze dulu. Dia kena orang kata takes time untuk buat comparison, buat study, buat effect sound sound and effect punya judgement. Maksudnya dia kena timbang dulu. Dia kena timbang, tengok dulu baru dia boleh buat keputusan sama ada effect kan dalaman ataupun luaran judgement. Pasal tu bila saya mention tadi, relate tadi, bila kita nak buat job specification, kita kena tengok juga bahagian di mana jawatan tu, sama ada pengurusan, middle management ni bahagian tengah lah. Normally kalau ada top, middle and bottom dia ada 3 normally. Yang di mana decision. Kalau kata dia setakat labourer, dia tak adalah judgement. Normally judgement dia dekat lapangan Tetapi macam kata yang pengurusan tertinggi ni, dia akan efek kepada polisi syarikat. Dia akan efek kepada dasar syarikat. Okay. He or she make and the factors. Factor ni bahagian taken into account when making them. Making them ni maksudnya bila dia buat kerja tu okey. Ini bahasa Malaysia. Spesifikasi pekerjaan adalah pernyataan terperinci mengenai aktiviti fizikal dan mental dalam pekerjaan dan apabila berkaitan mengenai salah persekitaran sosial dan fizikal. Spesifikasi ini biasanya dinyatakan dalam perilaku apa yang dilakukan oleh pekerja. Maksudnya tugasan dia tu. Apa is tugasan dia? Sebab apa? Macam ni lah. Apa dan tugasan? Contoh kita, katalah kita nak memindahkan sesuatu barang. Bila kita nak memindah, cuba relate. Saya nak bawa analogi. Bila kita nak pindahkan satu barang, kita perlukan vehicle. Okey, boleh tak kita pindahkan pasir gunakan kereta biasa? Tentu tak boleh. Dia boleh tapi tak sesuai. Kalau kata 1 tan pasir, kita nak guna kereta biasa mana boleh? Dah tak boleh. So kita kena perlukan lori. Begitu juga macam orang. Bila apa orang tu nak buat, kita akan relatekan kepada kemampuan orang tu. Kalau kata dia, minta maaf, kalau kata dia sekadar kerani, kita tak boleh nak suruh dia buat nak suruh dia buat blueprint. Okay, you kena buat blueprint of marketing of the company. Tak boleh. Because apa? Dia apa dengan dia punya kelayakan tu tak sama. Sebab tu saya cuba relate yang mudah tadi. Nak pindahkan 1 tan pasir, tak boleh guna kereta. Nak pindahkan 1 tan pasir, kena lori. Bila kita kata kena lori ni seolah macam seorang yang kita nak ambil. Orang yang kita nak buat apa yang orang tu nak buat, kalau kata dia relate pada decision making, dia perlukan kelulusan yang tinggi. 1. Kedua, dia perlukan pengalaman yang lama. 1, kelulusan tinggi. 2, pengalaman yang lama.
Ketiga, pengalaman tu kena relate dengan apa yang akan dia buat. Contoh katalah for example, contoh katalah dia ada pengalaman dalam construction. Tapi pengalaman dia dalam construction untuk buat rumah. Bukan pengalaman untuk buat jambatan. Pengalaman juga tapi berbeza. Jadi bila macam ni, itu yang kita kata bila kita nak pilih seorang tu, kita kena relate apa yang dia nak buat. Apa yang dia nak buat tu kita kena relate dengan kebolehan, kemampuan dia. Balik tadi contoh tadi, nak pindahkan pasir. Kita tak boleh guna kereta, kita kena gunakan lori. Dan bila dia nak, kalau orang pula, kita tak boleh nak ambil orang yang banyak macam CEO tadi. CEO dia akan involve Cik Anan ada CEO, dia akan involve dia punya decision making. Bila dia nak buat decision making, dia perlukan exposure. Macam mana nak datang kepada satu keputusan yang bagus. Dia tak boleh nak ambil seorang kerani buat blueprint. Tak mampu, dia tak mampu nak buat. Jadi bila kita nak pilih orang tadi, kita kena pilih orang yang ada kelulusan, kelayakan. Dan kelayakan kelulusan tadi kena dengan field dia. Contoh saya beri tadi, orang buat rumah dengan orang buat jambatan tak sama. Memang dia under diploma ataupun degree in engineering. Tapi degree in engineering, dia pengalaman ni lain. Ada yang civil, ada mechanical, ada electrical. Ada sekarang pula elektronik, ada different, ada 4. So bila kita nak linkkan orang-orang macam mana yang kita ambil tadi, dan kena fikirkan macam mana apa orang tu akan buat. Itu nama apa yang dilakukan oleh pekerja. Apa? Apa tadi Lepas tu pengetahuan apa yang digunakan untuk melakukannya, dia akan relate kepada pengalaman dia. Sebab tu saya mention juga selalu kat sini, because saya bercakap seorang, saya bawa analogi saya lah. Kalau ada siapa tanya boleh tumpang. Contoh, kalau anda jual beauty product, marketing beauty product, tiba-tiba masuklah seorang penjual kereta. Saya buat marketing, saya jumpa ramai orang, saya boleh jual cik, pasal apa? Saya boleh cakap. Beza tak? Jual beauty product dengan jual kereta. Sedangkan jual kereta pun, Cik Anan jual Porsche, saya jual Proton. Sama tak? Tak sama. Jual Porsche, jual Lamborghini, tak sama dengan jual Proton, dengan jual Myvi. Tak sama. S50 je. Ya? S50. S50. Jual Proton S50. Dia tak sama. Dia tak sama. Because macam kata kereta pun, dia punya level. Kebolehan orang nak jual tu, cara kita bercakap tak sama. Sebab itulah kita yang sini yang kita kata cuba kita relate. Bila Haji cakap, kenapa Haji cakap lama sangat job spec ni? Panjang cerita. That is the thing pasal apa? You nak fikirkan dia punya logik. Dia punya logik. Pengetahuan apa pasal apa kita kena relate dengan pengalaman. Sebab tu kalau kata nak tanya kat sini, kenapa, macam mana nak cari, selalu orang tanya, susah nak cari pekerja. Pada saya tak apa. Biar kita susah nak pilih pekerja, jangan kita lantik, susah nak buang pekerja. Kita dah lantik senang. Lantik pekerja senang, nak buang susah. Jangan kita sampai takat tu. Biar kita susah nak cari orang yang betul. At least kita meet kita punya kriteria. So kita kena sediakan kriteria tu dulu. Pengetahuan kita faham tadi saya share. Kalau pengalaman dia, cuba cari pengalaman yang identical. Cuba cari pengalaman yang ada CP-CP. Pasal itulah selalu saya mention kat klien, kalau nak cari pekerja, cuba cari pekerja dalam industri yang sama. Industri yang sama maksudnya kalau kata dia pernah jual beauty product, check. Dia carilah orang yang jual beauty product. Orang jual beauty product tak sama dengan dia yang jual lifestyle. Dia lain. Orang jual lifestyle, dia nakkan recognition. Dia nakkan recognition. Orang jual beauty product, dia nakkan dia punya effect. Itu ada beza dia. Sebab tu bila kita nak buat sesuatu benda tu, kita kena fikir panjang sikit lah. Pasal tu Cik Anan dia nak jadi CEO, dia kena fikir panjang, dia kena fikir lama sikit. Besok dia punya daya esok lagi licin besok. Tapi dia makin handsome lah, tak apa, tak masalah. Dan faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika membuatnya. Apa faktor-faktor yang dia perlu timbangkan? Kita kena letak, pasal apa? Sebab macam ni saya suka relate. Bila kita nak cari seorang pekerja, pertama kita kena faham macam mana dia nak buat kerja tu. Kalau kita tak boleh nak membayangkan dia buat kerja macam mana kita nak assess yang dia tu berjaya ataupun tidak. Saya nak relate satu contoh. Simple aja. Contoh ni saya selalu share. Seorang pengurus syarikat melantik seorang account manager yang hanya berdasarkan kefahaman dia, assumption dia, yang pengurus account ataupun bankers boleh buat retail ni account.
Simple kan? Dia lantik because orang ni kerja bank mesti tahu pasal akaun. Tak, dia tak boleh. Dia tak bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Apa jadi 4 bulan lepas tu, kita pergi, kita terminate dia. Dia tak boleh nak keluarkan akaun yang retail. Because apa? Bila dia kerja kat bank, kita kena faham. Bila kita cakap orang pekerja, satu lagi, bila kita nak pilih pekerja, kita kena tengok dia punya background. Saya go detail sikit. Pasal apa? Lepas ni saya agak you faham kenapa job spec ni penting. Contoh katalah kita nak ambil seorang pegawai akaun. Data pegawai akaun yang ada pernah bekerja, contoh, dia pernah bekerja di jabatan kerajaan buat kontrak, buat tender. Satu. Dia pernah kerja di bahagian buat internship tetapi bahagian akaun bahagian payment saja. Dia pernah kerja di satu lagi pernah bekerja di satu syarikat yang dia hanya membuat bahagian finance. Dia kata dia pernah kerja di JKR buat projek, kerja di satu company dia buat payment, yang ketiga buat intern. Dan kita nak cari account executive. Pengalaman dia kerja kat JKR tu mungkin 4-5 tahun. Okey. 4-5 tahun selepas dia habis belajar, 2 tahun selepas dia habis belajar, dia kerja kat JKR. Contoh. Ini contoh benar. Lepas tu dia pernah bekerja di satu company, construction company, consultation company. Agak-agak kalau kita nak ambil account executive, kita ambil tak orang macam ni? Kalau tanya saya, minta maaf, itu nombor ke-10. Because apa? Kalau kata pekerja, minta maaf. Kalau kata pekerja yang kerja di government, pekerja di government, kita nak cari dia jadikan as a account executive, dia kena belajar lagi. Dia kena recall lagi. Bandingkan kalau kita dapat seorang calon yang dia dah pernah biasa dengan niagawan. Contoh, dia dah biasa buat account, full set account. Itu yang kita nak cari kalau orang buat account. Kita jangan tengok, dia pernah kerja government, buat JKR kontrak 5 tahun. Government cik, dia buat kontrak, dia pakai vote, notebook, bukan dia pakai buku vote. Tak salah saya ada buku vote. Dia ada kepala-kepala. Dia tak pergi kepada account yang kita pergi balance sheet, tak ada. Dia tak ada pergi kepada bank reconciliation. Dia tak ada, dia tak pergi, tak buat macam tu. Dia tak tahu pun balance sheet apa benda. Dia belajar dia dulu. Dia belajar balance sheet, tapi bila dia pergi government, letak tepi. Because government big company, dia tak pergi detail. Tak macam kita. Pagi kita masuk duit, petang kita nak tahu berapa. Betul tak? Pagi duit masuk berapa, petang nak tahu masuk berapa. Ujung bulan nak tahu balance sheet. Tak ada. Government tak macam tu. Jadi kalau nak pilih pekerja, cari yang ada hands-on experience. Pertama, kalau kata nak cari account executive, tanya, you pernah buat tak full set account? Tanya dia, pernah tak buat full set account? Kalau tak pernah, fikir 2 kali. Satu, kedua, dia belajar tu berapa lama dah? Bandingkan kalau ada seorang lagi yang tak ada degree, ada diploma dia, tapi dia pernah buat full set account untuk satu company. Pada saya itu lebih balik untuk kita ambil. Itu contoh. Satu lagi, kalau kata yang buat admin, ada juga yang kata saya nak apply kerana admin. Dia buat admin apa? Bersihkan rumah, urus file, itu saja. Lain tak ada. Pengalaman tak ada, filing tak tahu macam mana nak buat. Komputer pun setakat tahu je, tak boleh. Cari yang ada experience. Kalau kita nak cari sekarang ni, nak cari pekerja, jangan terlalu sangat melihat kepada kelulusan. Tengok kepada atribut dia, tengok pada pengalaman. Pasal tu, kalau kata saya nak ambil orang HR sekarang, saya nak ambil orang HR. Pertama, saya akan tanya dia, apa sistem HR yang dia pernah buat? HRIS. Okey, Cik Nan, saya nak tanya, apa HRIS? Hungary, Russia, India, Singapore. HRIS. Kalau orang HR dia tak tahu nak jawab, minta maaf, dia bukan orang HR. Apa dia? Apa Cik Nan? Cik Nan kena belajar. Pasal Cik Nan ni saya punya team. Aduh, jap. HRIS adalah Human Resource Information System. Jadi kalau kita nak cari orang HR, kita tanya jargon-jargon. Kalau dia tak tahu jargon, macam mana nak tahu? Dengan HRIS, dia akan buat payroll. Dia akan update data pekerja kita. Dia akan buat register pekerja kita. Dia akan manage kita punya pekerja punya performance. Dia akan buat org chart. Tapi kalau dia tak tahu buat benda macam tu, macam mana kita nak ambil? That kita cakap pasal job specification. Tak pergi interview lagi. Ni belum pergi interview lagi. Baru kita nak setkan dia. Satu lagi, kalau kita nak ambil pekerja HR,
kita akan tanya kat dia, you pernah buat payroll tak? You pernah payroll, you gunakan sistem apa? Kalau dia kata saya buat payroll Excel, letak tepi dulu, cari semana pekerja yang pernah guna sistem buat payroll. Kalau kata buat account, saya tak pasti kat luar ni yang saya selalu dengar niagawan, lain banyak lagi, Xhop ke, Xhop ke something adalah. Pernah tak dia buat sistem gunakan account gunakan sistem? Okey. Itu yang straightforward yang kita nak tahu. Saya tak payah pergi jauh lah. Pasal apa job spec? Lepas ni kita akan belajar di benda jargon-jargon. Tapi itu yang saya nak share dulu. Job spec kalau kata nak cari apa? Digital marketer. Okey. Kalau kata digital marketer, ini Cik Anan ni senyum, dia tahulah pasal dia social marketing. Ya, social media. Kalau kita nak cari digital marketer, apa dia kena tahu? Dia kena tahu audio video dia kena tahu dia FB punya logarithm, dia kena tahu Insta siapa yang duduk kat Insta tu. Because apa? Orang yang kat Insta tak sama orang yang follow FB. Orang yang follow FB tak sama dengan orang yang ada website, tak sama. Dia punya copywriting tak sama. Betul tak Cik Nan? Dia tak sama. Because apa? Betul je, betul. Dia lain-lain. So bila kita nak cari digital marketer, kita kena tahu apa spek digital marketer tu tahu. Kalau kata kita nak buat nak buat kelas tadika, tak sama macam nak jual produk. Nak jual produk lain, nak kelas tadika kita nak cari student untuk hantar. Kita kena touch hati mak ayah. Touch hati mak ayah baru dia hantar anak. Atau setengahnya kadang kita buat digital marketing ni, digital marketer ni kena touch orang kata anak dia punya feeling. Because apa? Bila anak dia minta, bapak dia beli, betul tak? Kita ada anak minta kat kita. Kita tak suka tapi bukan anak minta kita beli. Jadi bila buat digital marketer tu kita nak tengok. Kalau kita nak cari digital marketer, orang yang buat copywriting, Cik Anan boleh share tak? Kalau kita nak cari orang copywriting, apa kriteria dia? Kriteria untuk copywriting dia mesti kena macam ada satu idea yang boleh combine untuk kita tembak hati klien kat luar sana. Dia main dengan perasaan, betul? Dia bukan bagi fakta. Pasal tu bila kita nak cari job spec, yang kita nak sediakan job spec ni tadi, jangan pergi jauh job spec ni panjang, tapi itulah dia punya asas. Kita nak cari orang yang macam mana. Pasal apa? Bila orang buat copywriting ni, kita boleh tengok, you kata you buat copywriting, apa copywriting yang pernah buat? Okey, apa indikator good copywriter? Cik Nan, apa indikator good copywriter? Daripada segi words. Okey, word. Okey, itu biasa. Apa? Bila kita buat apa output yang dipatut hasilkan? Output yang patut dihasilkan adalah macam dari segi ayat yang boleh touch hurt seseorang. Okey, itu dia punya proses itu dia punya proses. Pasal tu saya mention tadi, bila kita nak ambil nak mengisi satu jawatan, Cik Anan kata tadi good copywriter dia kena touch the feeling pembeli. Satu dia punya wording, tetapi dia punya end dia berapa banyak leads dia boleh dapat. Betul tak? Dia punya end result tu. Berapa banyak lead. How good she is, how good he is, cantik copywriting, oh bagus. Tapi lead zero. Tak guna. Jadi good copywriter, good marketer akan reflect kepada berapa banyak dia dapat bawa leads masuk. So kita tak boleh nak kata, that's why copywriter, okay, saya nak sharekan satu juga. Sekarang copywriter banyak orang outsource. Outsource dia tak ada full time. Dia akan minta copywriter ni buat 3 hari kena buat copywriting upkan dalam social media. Tetapi agak susah kita nak evaluate dia punya performance tu, dia punya output tadi. Kalau kata kita tak ada control pada dia. So kalau kata dia buat copywriting betul, 3 kali dia up, tapi leads tak ada. Takkan kita nak continue? Mesti something wrong because copywriter tak boleh part time. Copywriter ni kena ada feeling. Copywriter ni kena buat ada sequel dia. Dia tak boleh touch and go. Oh, ini hari letak ada tembak aja. Because kita pun, orang marketer pun dia ada strategi dia. Ini hari sequel dia 1, 2, 3, 4 dia akan pasal tu pernah dengar dulu kan Aida kan? Saya suka main dengan Aida. Apa Aida Cik Anan ataupun siapa boleh ingat Aida?
Bila kita cakap pasal marketing, bila kita cakap pasal sale, Aida tak boleh lari. Sayang sangat kat Aida. Apa Aida Cik Anan? Cik Anan lagi kena. Aida attention, interest, desire, action. Aida. Itu marketer. Pasal tu saya nak relate. Kenapa job spec ni amat kritikal, penting pada orang HR. Jangan ambil remeh pasal apa? Inilah salah satu cara tools macam mana kita nak pilih pekerja yang baik. Calon untuk isi jawatan tu, kita dah sediakan dia punya mold dia. Kita dah sediakan dia punya kerangka. Macam ni satu lagi analogi, macam kata kita nak buat rumah. Kita dah tahu rumah tu macam mana. Rumah tu adakah rumah setingkat, rumah tu rumah teres, rumah tu rumah banglo, rumah tu rumah pangsa, ataupun rumah tu hanya pondok durian. So bila kita dah ada dia punya kerangka, senang kita nak cari orang. Because apa? Kita dah setkan dia punya kerangka dia. Okey. Ni tak ada yang tadi juga. Okey. Spesifikasi pekerjaan ia mengandungi serangkaian atribut. Ni definisi lagi. Spesifikasi pekerjaan ataupun job spec ia mengandungi serangkaian atribut sikap semula jadi yang diinginkan terhadap calon-calon pekerjaan yang dinilai. Calon-calon pekerjaan maksudnya siapa yang kita panggil tadi yang akan dinilai. Dalam beberapa kes adalah mungkin untuk menetapkan pencapaian atau ujian kemampuan. Pernah dengar kan psychometric test? Ini antaranya. Pasal apa? Kita kena tetapkan pencapaian dia to what level. Kalau CEO tadi, dia punya level tu kena level tinggi lah. Orang panggil aptitude. Dia kena ada helicopter view. Dia tak boleh duduk kat bawah aja. Bila kita berbincang, kita boleh bezakan micro issue dengan makro. Makro tu kecil, makro tu besar. So bila kita, because apa? Dia perlu buat decision. Bila dia perlu buat decision, dia punya coverage tu kena besar. Ataupun dia punya aptitude dia kena tinggi. Untuk mendapatkan ukuran kesesuaian mereka yang lebih tepat. Pasal apa saya mention tadi? Kita, kalau kita nak buat kuih karipat tadi mudah. Kita beli tepung yang betul. Kita beli apa? Tepung, whatever lah. Kita nak campurkan, nak buat karipat tadi. Straightforward kita dapat. Cuma, kita tak akan dapat kalau kita tak buat ikut step. Kita tak buat ikut step. Boleh buat karipat, kita goreng semua. Okay, buat karipat kena goreng. Tiba-tiba dia buat karipat, dia goreng semua. Sedangkan kuih karipat tu kena adun dulu. Tepung kena adun. Lepas tu kena masukkan inti kena masuk ke dalam. Tapi kalau tak ikut tertib, digoreng dulu. Bukan tadi kuih karipat. Itu maksud dia. Jadi kita perlu untuk job spec ni menanggi serangkaian atribut sikap semula jadi yang diinginkan terhadap calon pekerjaan yang dinilai dalam berbagai adalah mungkin untuk menetapkan pencapaian. Ataupun pasal tu lah bila kita buat job, bila nak ambil pekerja, macam saya mention dulu, setengah syarikat dia tetapkan sampai 5 tab. 5 step. Pertama, CGPA dia kena berapa. Kedua, dia punya MUAT dia berapa. Lepas tu ada psychometric test lagi. Ada online test lagi. Lepas tu ada assessment lagi. That is the kind of ujian untuk kita pilih pekerja tadi. Pasal apa? Kita dah tetapkan dia punya tahap dia tadi. Okey. Spesifikasi bertujuan untuk menggambarkan orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan secukupnya. Pasal apa? Kita tak akan dapat the perfectionist. Kita akan dapat pengalaman dia banyak ni. Mungkin pasal apa? Kalau kata dia jual produk pun, kata kita jual kereta. Dia pernah jual katalah continental car. Tak sama dengan local car. Contohlah dia pernah jual kereta juga tapi kereta yang berlainan. Produk brand yang berlainan. Mungkin dia boleh relatekan. Okey. Kemahiran khusus pekerjaan. Kemahiran ataupun bahasa Inggeris dia job specific skill. Okey. Kemahiran khusus pekerjaan, kemahiran berkaitan dengan pekerjaan tertentu di firma. Okey, contoh kalau ini contoh direct Kalau kata dia kerani penghantaran, freight forwarder clerk. Kemahiran khusus pekerjaan akan merangkumi pengetahuan tentang borang penghantaran yang digunakan oleh syarikat yang berkenaan. Pengetahuan mengenai syarikat penghantaran barang dan sebagainya. Ini sebagai contoh, saya ambil contoh satu freight forwarder. Siapa yang pernah kerja dengan syarikat perkapalan, shipping company okey. Bila kita kata freight forwarder, apa dia beza? Apa dia punya kemahiran? Dia kena tahu borang freight forwarding dia banyak mana. Because apa? Kita kena interact dengan overseas punya suppliers. Satu, kedua kita kena tahu borang-borang custom
Borang custom kena ada borang, berbagai borang. Bila kita kata borang custom, dia adalah kalau kata naik kapal terbang, dia ada airway bills dia. Airway bills dia. Dia akan ada performer invoice dia. Dia akan ada dia punya listing, product listing dia. Dia akan ada all dokumen. Dokumen tu yang kita kata kerani penghantaran kena tahu. Pasal tu yang kata detail dia. Kalau kita nak cari kerani ni, kalau bahasa Inggeris dia kat sini. Okey, shipping clerk. Shipping clerk berarti dia akan buat berkaitan dengan nak shipkan barang dia. So kita kena cari orang yang ada exposure untuk shipkan barang. Maksud dia akan tahu skill macam mana nak prepare shipping form. Ni shipping form used by the firm. Shipping form nak gunakan pengetahuan tentang borang-borang penghantaran. Begitu juga dengan kerani yang kita nak ambil. Kalau kerani yang kita nak ambil tu kerani account, dia kena tahu pasal account. Pasal account. Bila kita cakap pasal account adalah perekodan. Dia merekodkan. Dia kena rekodkan apa sale. Dia kena rekodkan expensive. Dia kena rekodkan expenses. Dia kena rekodkan bill. Dia kena issue purchase order. Dia kena issue receipt. And purchase order, receipt ni dia kena tahu macam mana nak keluar. Adakah orang keluarkan receipt simply keluar receipt? Orang tak keluarkan receipt unless ada proof of payment. Apa itu proof of payment? Okey, proof of payment tu bila dia bank in. Bila dia bank in, dia akan hantar receipt yang katakan bayaran dah di bank in kan. Maybe gunakan Maybank to you. Okey. Satu, dia akan hantar cek. Cek tu selagi cek tu tak cash, orang tak issue receipt. Tengok cek tu cash ataupun tidak. Jadi kalau kata orang yang tak biasa buat account, okey, cek dah dapat dah. Tapi cek dia post dated cek. Adakah terima sebagai account? Tak, dia tak terima selagi cek tu tak di-cashkan. Itu contoh-contohlah. Bila cakap macam ni, itu yang kita kata, bila kita nak ambil pekerja tadi, kita kena tahu proses tu. Kalau kita tak tahu proses tu, kita ambil, kita bergantung pada apa. Boleh buat? Boleh, cik. Cik faham, cik? Faham. Apa nak buat? Apa nak buat? Dia buat mana? Kat sini. Tapi itulah setakat mulut, setakat komunikasi. Pasal tu bila kita kata selalu mention, interview adalah satu proses showcasing. Dia akan menceritakan apa yang boleh buat. Tetapi kalau kita tak ada konten, kita akan terbawa-bawa, terbuai-buai dengan cara calon kita bercakap tadi. Pasal tu selalu saya mention, bila kita nak pilih orang, bila nak conduct interview, cari seorang yang mahir dalam jawatan yang kita nak isi tadi. Kalau kita nak cari seorang account executive, cari pegawai yang boleh interview drill apa itu account. Kalau macam contoh tadi, cik receipt keluar. Okey, cik receipt keluar. Tanya dia. Simple question. Saya terima post dated check. Boleh tak saya isi receipt receipt? Pada saya, you tak boleh isi receipt selagi cek tu tak ditunaikan. Ataupun tiba-tiba dapat cek tu post dated, tak boleh isi receipt. Okey, kita terima purchase order. Kita keluarkan itu purchase order. Mesti kita dapat quotation dulu. Sebelum kita issue purchase order, kita akan dapat quotation dulu. Takkan tiba-tiba kita keluarkan purchase order without any reason. Okey, bila kita nak bayar, contoh untuk account. Bila kita nak bayar, apa kita buat? Bila kita nak bayar, kita akan dapat dia punya invoice. Okay, Cik Anan nak tanya, account. Bahagian account kalau kita nak buat bayaran, kalau kita nak buat bayaran, kita nak keluarkan invoice. Apa support kepada invoice tadi? Baru kita boleh keluarkan payment voucher. Ini contoh soalan yang kita nak berikan kepada account executive ke, account assistant ke, bila kita nak cari. Okey, saya nak keluarkan satu payment. Dia hantar invoice. Invoice tu mesti support, apa yang support invoice tadi? Dia mesti ada nama. Betul ke? Sama je, tak tahu. Dia straightforward. Kalau invoice, dia mesti ada DO. Kita nak bayar kan? Okey, saya nak bayar. Invoice ada. Mana DO tuan? Barang dah delivered ke belum? Job done ke belum? Tapi kalau orang bukan orang account, dia boleh jawab tak? Cik Anan bukan orang account. Pasal tu dia tak tahu. Minta maaf. Betul Cik Anan? Jadi bila kita tanya soalan, kita kena tanya soalan yang betul. Saya boleh jawab because saya pernah buat benda tu semua. Saya pernah jadi accountant, saya pernah jadi company secretary, saya pernah jadi PR, saya pernah buat construction, saya pernah buat.
Jadi safety yang buat. Jadi bila kita nak interview orang, kita kena tahu. Okay, nak keluarkan payment voucher, nak issue payment, mesti keluar invoice dulu. Bila nak keluarkan invoice, mesti backup by DO ataupun job done, job sheet done. Okay, bila kita nak keluarkan payment, payment tadi kita kena relatekan dengan invoice tadi. Payment nombor 5, nak bayar invoice nombor berapa. Mesti ada reference. Sebab tu macam tadi kita buat tulisan tadi, memo tadi kena ada rujukan. Sebab tu ada satu syarikat tanya kat saya nak print DO, boleh tak saya print sendiri? Pada saya tak digalakkan. Kita banyak printer. Kalau kata nak buat manual, kita boleh pergi printer. DO tu ada sequence number dia. Sequence number dia 00 sampailah 00 sampailah 100. Kita ada purchase order. Purchase order pun kena ada sequence number, control. Pasal apa? Purchase order tak boleh keluar dua purchase order reference number yang sama. Okey? Okay, kita balik pada job spec. Nampak tak? Nampak tak kenapa logiknya saya banyak pada sini boleh fikir kenapa job spec ni penting bila kita nak ambil pekerja, kenapa job spec ni penting bila sebagai satu panduan bila kita nak pergi pada temuduga. Okey. Ini cuba macam tadilah. Okey, job spec apa maksud? What human trait required. Kedua, what experience required. Desired attribute tadi. What does it takes in term of education, intelligence, training to do this job well. Ini adalah orang kata job spec ataupun jenis orang yang kita nak ambil tadi. Dan saya dah berikan contoh-contoh macam contoh soalan tadi. Contoh soalan tadi nak ambil account executive. Kita kena tahu apa benda. Itu soalan-soalan yang kita kena tahu. Kalau itu pun dia tak boleh nak jawab, minta maaf lah. Kalau saya memang saya tak pilih lah. Nombor 10 akan mungkin saya letak KIB. Kalau setakat nak keluarkan invoice tak tahu, nak boleh. Because apa? Dia memang tak ada. Dia memang tak ada pengetahuan. Kita cari orang yang biasa buat. Pasal tu, kalau kita company kecil, minta maaf kalau kita company kecil tak payah tengok kelulusan yang besar. Kita tengok apa pengalaman dia. Kita bayar dia lebih tinggi sikit tak apa. Because sekarang ni dia punya apa? Dia punya gaji tu kata memang 1,200 basic. Kita boleh tambah lagi. Pada saya, biar kita ambil pekerja yang ada pengalaman, compare dengan pekerja yang tinggi education tapi pengalaman tak ada. Pasal apa? Kita nak sekarang datang kerja buat. Bukan datang, cik saya nak kerja sini so saya boleh menambah pengalaman saya. Itu bukan soalan yang baik. Pada saya, soalan tu adalah mendedapkan mulut sahaja. Itu bila kita conduct interview, kita kena go detail. Kena go detail pasal apa? Kita tak nak ambil salah orang. Sebab tu bila kita sebelum pergi interview, macam saya mention dulu yang last week, sebelum kita pergi interview, apa kita perlu ada? Kita kena perlu ada set of question. Set of question kita kena ada. Because apa? Question untuk CEO tak sama dengan question untuk general worker. Question untuk orang technical tak sama dengan question untuk orang non-technical. Macam tadi, contoh soalan tadi kita tanya orang account. Macam mana nak buat payment. Kalau kata orang management, kita lain tanya decision. If this thing happen, senario ni terjadi, macam mana, apa yang nak buat? Ini based pada senario. Lepas tu, kalau kita interview, orang yang tak ada pengalaman, fresh graduate, dengan orang yang ada pengalaman tak sama. Sebab tu, bila kita nak pergi interview, kita kena sediakan template ke format yang kita nak tanya. And question ni tadi, macam saya mention dulu, tengok level dulu. Satu level, level jawatan tadi. CEO lain, middle management lain, bottom management lain. Satu, technical lain, non-technical lain. Itu dah tentu ada dua dia dah. Yang banyak lagi yang lain. Yang kita perlu tanya. Because apa? Kita kena tanya detail. Kita satisfy dengan dia punya respon, baru kita pilih. Okay. Now macam mana kita nak buat job specification tadi? Based on judgment. Satu, job spec tadi based on judgment. Okay. Apa yang saya mention based judgment macam saya cakap tadi lah. Apa yang saya buat tadi based pada judgment. Okay. Job spec kita dia kena tahu macam ni. Ini untuk judgment saya mention tadi. Yang biasa saya buat. Yang statistical nombor 2 ni, statistical analysis ni saya jarang buat. So saya tak berapa faham. So saya tak nak orang kata bercakap panjang mengenai statistical because it's too academic. Because dia perlukan carta-carta, dia perlukan diagram untuk buat job spec ni. Okey, sekarang kita pagi tadi saya ada mention pagi tadi saya ada mention kita ambil yang kuning ni, yang atas ni kita biarkan because yang atas ni kita akan cover selepas ni job description
Okey, kita bercakap pasal spesifikasi kerja, job spec. Akan apa? Finding the most suitable person to fill a job. Kelayakan dia, pengalaman dia, kemahiran, keazan. Okey. Satu lagi kita kata kelayakan. Saya dah mention tadi kelayakan elok ada. Ya? Sebab apa? Macam saya mention yang terdahulu, kalau kata mereka yang pernah ikut formal education. Formal maksudnya kalau kata ada diploma, ada degree, formal education. Atau dia pernah belajar menuntut, itu formal ya. Dengan orang yang tak ada formal, dia naik daripada rank and file. Macam saya beri contoh dulu apa? Hotel. Ataupun hospitality punya industri. Dia tak banyak hospitality industry, dia tak banyak base pada education. Dia banyak base pada pengalaman, rank and file. Satu lagi, kalau apa, di mana? Di plantation pun serupa macam tu. Kalau kata plantation ni, don't be surprised lah. Anak sampai ayah kerja satu tempat yang sama. Okey, satu lagi pengalaman kerja yang saya mention tadi. Pengalaman tu sebolehnya, seeloknya. Pengalaman tu cari yang orang kata compatible ataupun identical. Contoh saya beri tadi, kalau kata dia pernah jual kereta, kita bandingkan orang jual kereta Proton dengan orang jual Porsche pun tak sama, ini kan lagi produk yang kita nak jual. Jadi bila kita cari orang tu, kita tanya industri apa dia dalam. Industri peladangan tak sama dengan industri. Orang yang kerja ladang tak sama dengan orang yang kerja industri. Contoh automotif, tak sama. Orang yang buat production furniture. Orang yang buat production furniture, orang yang buat production furniture tak sama dengan orang yang buat production food industry. Tak sama. Pasal apa? Dia punya QC dia tak sama. Dia punya proses dia tak sama. So bila kita nak cari orang ni, kita kena tahu detail. Macam kata kita sekarang, okey, saya tak pasti dekat dalam ni industri apa. Industri apa. Because macam kata saya, petang nanti kita akan cover, pada saya ada 4 aja. Satu, support service. Support service ni kita pecahkan pada apa? Macam account, admin, HR, finance, customer service. Itu bahagian support service. Yang kedua bahagian sales. Yang ketiga bahagian marketing. Yang keempat bahagian operasi. Operasi ni open very subjective. Kalau kata kita menjual barang, mungkin dia punya operation packaging saja. Kalau kata kita buat kabinet, operation dia buat kabinet. Orang sales dia lain. Kalau kata dia buat, katalah dia menternak lembu. Contoh dia menternak lembu. So operation dia menternak lembu. Yang orang marketing lain, orang sales lain. So operation dia memastikan kalau kata tempat lembu. Orang kata kita sekarang feedlot. Orang yang bela lembu dan jual lembu. So dia tak akan mention pada, dia tak akan sibuk buat marketing. Because kalau dia sibuk marketing, dia tak akan dapat menjaga, menumpukan perhatian untuk buat lembu. Supaya juga macam company besar. Kalau company besar, contoh, saya ambil contoh satu plantation company. Orang yang di mill, orang mill ataupun kilang yang keluarkan CPO. Ataupun yang CPO tu crush apa ni? CPO, saya lupa, CPO tu minyak lah, minyak sawit. Minyak sawit dia keluarkan daripada ladang, dia hantar kilang dia mill. Kilang dia mill, panggil mill. So mill dia punya function keluarkan minyak yang berkualiti dengan OER. OER ni maksud dia punya perahan. Perahan dia punya kualiti minyak yang dia ambil daripada minyak sawit tu berapa dia nak. Lagi tinggi dia punya perahan, persentage lagi bagus. So dia tak involve kat marketing. Orang marketing orang lain yang buat. So kita kena tengok bahagian tu macam mana industri. Pasal tu bila kita bercakap pasal industri, kita kena faham apa industri kita dalam. So bila kita faham industri kita di mana kita, so kita bila kita cari orang tu, kita cari industri yang bersesuaian. Okey, keadaan fizikal. Keadaan fizikal ni tak banyak kita relate. Kecuali macam kata contoh, kalau macam dulu kita nak ambil polis bantuan lah contoh. Kita polis bantuan ni dia ada ukur dada dia banyak mana, tinggi banyak mana, berat banyak mana. Fizikal. Pasal apa? Dia perlukan fizikal. Satu. Kedua, kalau kata driver, kita tak nak ambil driver yang buta color blind. Kita sebolehnya kita tak nak ambil driver yang kata yang ada kecacatan. Because apa? Dia perlu membawa kenderaan. Okey. Dan keperluan lain bergantung kepada jenis-jenis tugas tu. Okey. Ini bahasa Inggeris dia, tak ada apa. Okey, now saya sentuh sikit tadi yang saya dah bincangkan cara kita buat job specification. Yang pertama tadi dah panjang lebar saya bincang. Okey, kalau kata bahagian statistik pula. Ini bahagian statistik, dia ada data yang dia nak analisis lah.
Analisakan pekerjaan itu dan tentukan cara bagaimana untuk mengukur prestasi kerja. Dia ada table-table je lah. Kedua, pilih sifat peribadi. Pilih sifat peribadi seperti ketangkasan jari yang anda yakin boleh meramalkan prestasi mereka, boleh ataupun akan berjaya ataupun tidak. 3, buat ujian, menguji calon untuk sifat-sifat yang telah dipilih tadi. Macam ni contoh satulah. Kalau contoh macam ni, kita nak cari kalau dulu dulu zaman dulu kita nak cari kerani kelak. Apa yang kita buat selalu, because kerani kelak ni, kalau contoh typist. Kerja dulu typist, di government dulu, bila kita nak cari typist, kita kena tengok berapa laju dia boleh menaip dalam 1 minit. So kita akan, apa yang kita buat, kita beri dia satu sheet, satu A4 paper yang dah ada lebih kurang 3/4 perenggan. Dalam tu dan dia kena type. Masa zaman dulu dia type gunakan typewriter biasalah. Kalau sekarang digunakan komputer, laptop ataupun desktop. So kita akan minta dia menaip dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia. Dan berapa banyak dia boleh menaip dalam masa yang kita berikan, satu. Kedua, berapa banyak salah. Kita boleh berikan dia menaip cukup, katalah 35. Macam saya insyaAllah sampai sekarang saya boleh menaip lagi 35 patah perkataan dalam seminit. So kalau dia kata dalam seminit dia boleh menaip 35 patah, tapi tengok berapa pula persentage dia salah type. Berapa yang dia salah. So kita kira itu yang ujian, contoh ujian lah. Ataupun lain-lain ujian yang kita fikirkan sesuai atau psychometric test. Measure, ukur prestasi kerja tahun berdasarkan masuk tadi ukur lah. Kita berikan dia satu teks untuk dia type, dan daripada teks tadi berapa cepat dia boleh menaip. Kalau kata dalam 40 minit dia dah habis, okay, it's good, tapi tengok pula dia punya result berapa banyak persentage dia salah. Dan menganalisa secara statistik hubungan antara sifat manusia, ketangkasan jari dan prestasi kerja. Kita tengok maksudnya selain daripada dia menaip tadi, apa ciri-ciri lain yang penting. Contoh menaip saja kan. Ada tak dia letak spacing betul ke tidak? Ada tak letak full stop? Ada tak letak koma? Ada tak dia buat perenggan? Ada tak dia buat numbering? Itu semua kita ambil kira. Ini contoh yang straightforward lah. Mungkin ada lagi yang lain-lain, yang test-test lain yang kita boleh fikirkan. Okey, ini contoh. Contoh spesialisasi kerja, job spec. Katalah contoh yang kita beri. Ini dah dapat. Maksudnya ini adalah contoh yang kita kena sediakan. Ini dalam bentuk writing. Dalam bentuk bertulis. Dan boleh lagi kita boleh generate jenis-jenis yang lain. Jenis-jenis yang lain kita boleh generate. Maksudnya kita boleh tengok lain-lain lagi apa yang kita boleh tambah. Macam ini kerani. Kerani kat sini. Kita kata kerani. Tapi kalau kerja yang lain, kalau kata account, kerani account, kita kena spesifik. Kita kena spesifik kerani account tu apa. Macam soalan saya tanya tadi lah. So bila kita nak cari seorang yang macam tu, kita kena sediakan set of question yang bila kita tanya, kita tahu dia ni pernah buat, ada experience ataupun tidak. Contoh tadi very simple, kalau kata account, dia pernah tak buat full set of account? Sini of course tak cantik, tak ada kita tulis kan. Kita kena tahu full set account. Kedua, adakah company kita ada sistem tu? Adakah company kita ada mempunyai any accounting system? Kalau ada, kita tanya dia, pernah tak buat? Because apa? Kita mencari yang terbaik kat luar. Kalau kata kat luar tu dia pernah buat benda tu, kita tanya ada, alhamdulillah, itu satu indikator adalah calon tu positif. Maksudnya positif untuk kita consider. Okay? Jawatan pekeranian, kelab. Contoh, pendidikan kemahiran penulis skill pentadbiran, kelulusan kelayakan dan latihan terpilih. Diploma dalam bidang pentadbiran pejabat. Sekarang dah ada, diploma in office management. Ada contohlah. Pengalaman 2 tahun pengalaman kerja, personality baik, in general lah. Physical, melebihi 5 kaki 4 inci, is general. Lain-lain keperluan penulisan. Di sini, okey, di sini memang saya rasa dah biasalah soalan ni. Cik Anan, apa yang kurang kat sini Cik Anan? Nampak kan? Contoh spesialisasi kerja, job spec untuk kerani. Apa kurang? Ada 2 je yang kurang. Apa kurang kat sini? Ataupun orang lain nak jawab ke sebelum kita berhenti pukul 12? Apa kurang kat sini untuk kerani? Saya dah cerita tadi dah. Kita kata untuk kerani general, bukan kerani account, bukan kerani finance, bukan kerani HR. Kerani. Siapa nak jawab? Ada 2 kurang kat situ.
Sebenarnya ada 4 kurang. Saya kasih 2 je. Yang penting sekali pandang you boleh tengok. Apa kurang di Cik Adnan? Cik Adnan ambil kerani. CEO kena ada kerani Cik Adnan. Tapi CEO kena ada PA. Kerani tak cukup. Tak ada kelas. Saya tak dapat nampak. Saya nampak Cik Irahas Adira kat mana ni? Cik Adnan, kita punya video kita simpan Cik Adnan. Dia orang ni tak tengok kot. Pasal dia kata, saya boleh tengok video lepas ni. Kita hold video lah lepas ni. Tak syok lah saya cakap seorang-seorang. Boleh je, kita boleh je video. Kita hold video lah. Orang tak tunjuk muka ni. Dia orang nak tengok ni. Ni betul-betul ada learning ni. Sambil naik kereta nak tengok ni. Kita hold video lah. Kita kasih kita kasih sebulan lepas dia graduate, kita kasih video lah. Kecuali yang kita nampak muka je, kita kasih video. Apa? 2 ni, soalan 2. Cik Pumas ni, apa soalan 2? 2 yang tak muat kat situ. Kemahiran komunikasi? Kemahiran komunikasi. Okey. Boleh detail tak sikit? Pengetahuan dalam bahasa. Boleh Cik Adnan tu, Cikin jawab tu. 1, kemahiran dalam bahasa. Kalau kata kita dalam dengan international bahasa Inggeris atau Malaysia. Pasal tu kita letak dalam bahasa, dalam kita punya borang mohon kerja, proficiency, pertuturan. Bahasa Inggeris, kalau kata setengahnya bahasa Cina, ataupun lain-lain bahasa adalah added. Okey, apa lagi? Apa lagi yang kita boleh fikirkan? Come on Cik Adnan, nak Transport. Transport pada saya tak penting kerani. Saya dah banyak kali dah saya cakap tadi dah. Banyak kali dah saya cakap dah. Kalau tak ada benda tu, dia buta huruf, buta segala-galanya. Apa benda? Kemahiran komputer? Itulah kemahiran komputer lah. Maksudnya IT knowledge. Boleh buat tak Microsoft? Tiba-tiba jawab, Cik Adnan, saya tu Microsoft tak ada. Saya pakai apa? MACD lah. Saya pakai Apple lah. Bawa kedai. Okay, IT dia. IT maybe komputer. Kita tanya dia biasa tak gunakan Microsoft Word. Kalau kata dia tak pernah guna Microsoft Word, susahlah juga. Dia kena belajar. Kalau kata Excel, kerani perakaunan, dia kena tahu bahagian Excel. Kalau macam digital, orang buat media sosial kena tahu apa sistem apa Cik Adnan? Adobe Premiere, Photoshop. Yang tu yang kita kena tulis siap-siap sekali. Lepas tu kita kena bezakan apa dia Photoshop lagi apa tadi? Satu lagi? Premiere Pro. Premiere Pro. Kita kena tahu apa beza Photoshop dengan Premiere Pro. Kalau dulu satu orang nak buat design. Okey, kalau dulu satu dia nak buat design apa? AI. Dia guna AI. AutoCAD kan. Kalau dulu popular AutoCAD. Kita kena tahu letak situ AutoCAD. So ada 3 benda ni kurang. Pertama, kemahiran berbahasa. Atau sama ada setengahnya ditulis sini. Lain-lain pertuturan dan penulisan kita kena detailkan. Bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Of course lah kalau kita tengok mesti lulus bahasa Malaysia. Contoh. 1. Kedua, dari segi dia punya Microsoft Word. Because kita kat Malaysia ni popular gunakan Microsoft Office. Word ke Excel ataupun PowerPoint. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kata kerja tu spesifik. Dia buat media sosial. Macam Cik Adnan dia pakar. Dia memang tip-top bahagian media sosial. Dia kata Photoshop dengan Premiere apa tadi. Okay, tu kita kena letak. Yang ketiga, kalau dia buat design. Dia kena AutoCAD. Dia kena tahu AutoCAD. Kalau kata, okey, ni kerani. Kerani, saya letak ni kerani general. Tapi kalau ada kerani tadi, bracket tadi, kerani perakaunan. Dia ada spesifik dia. Kalau bahagian kerani, okey, katalah bahagian kerani logistik. Ingat tadi, logistik tadi, dia kena fahamlah mengenai Puspakom. Contoh, because dia buat logistik, dia kena tahu untuk lori buat inspection berapa bulan sekali. Dia kena hantar kepada Puspakom. Kalau dulu Puspakom lah. Hantar untuk buat inspection. Itu kalau kerani bahagian logistik. Kalau kerani am, dia kena tahu bahagian utility sikit, bahagian account sikit, dia kena tahu detail.
Sebab tu saya mention tadi, kalau kita company syarikat kecil ni, jangan terlalu memandang kepada kelulusan. Kita pandang kepada dia punya pengalaman bekerja. Okey? Sebab tu dia ada beza dia. Kalau kita ambil yang mereka dah ada pengalaman bekerja, especially dalam bidang yang sama. Pasal tu kita tengok pengalaman bekerja, work experience, 2 tahun pengalaman kerja mesti dalam industri yang sama. Sebaik-baiknya industri yang sama, adapun identical ataupun yang compatible. Antara dua lah boleh bergunakan tu. Okey. So far ada apa soalan? Ada apa-apa soalan yang nak ditanya? Okey, kita ada slide lagi, okey. Okey, ni kita pergi yang kedua. Okey. Yang analisa pekerjaan ni, apakah tugas yang dilakukan? Ini soalan, ingat tak tadi? Cik Anan, ingat tak soalan saya tanya tadi soalan? Inilah soalan yang saya tanya sebelum saya berikan dia punya wording dia. Apakah tugas yang dilakukan? Bilakah kerja itu dijalankan? Di manakah kerja itu dijalankan? Bagaimanakah kerja itu dijalankan? Mengapakah kerja itu dijalankan? Apakah pencapaian yang diharapkan oleh individu? Siapakah yang sesuai menjalankan kerja itu? Itulah wording dia. Essence dia, siapa yang sesuai. Bila kita kata siapa yang sesuai, kita macam tadi Cik Anan nak makan kari pap. Dia kata kari pap isi kentang. So kita kena cari yang seiras dengan kari pap isi kentang. Bukan kari pap isi kelapa. Pasal apa? Kita kata kari pap memang senang. Kita orang Malaysia kita tahu kari pap isi kelapa. Tapi kalau kita pergi overseas, orang makan durian, kulit durian pun dia makan. Kulit manggis pun dia makan, kulit pisang pun dia makan. Kalau pasal apa dia tak tahu. Tapi kita tak boleh assumption. Pasal tu kita kena go detail. Okey. Okey, lepas tu kelayakan ini kita tanya mengenai analisa, job analisa, bahagian job analisa. Lepas tu ini job spesifikasi, kelayakan, pengalaman, kemahiran, keperluan fizikal, sijil. Satu lagi sijil. Okey. Sijil atau lesen yang diperlukan. Ini mesti tengok, jangan tak tengok, jangan tak check. Because apa sekarang ramai orang tipu sijil. Orang tipu ijazah ramai sangat. Satu lagi lesen. Minta lesen tu kalau perlu check dekat JPJ, check dekat JPJ. Because saya pernah mention kan, ada satu syarikat ni hire seorang driver untuk bawa satu kereta ambulans. Dah setahun baru dia tahu driver dia lesen terbang. Jadi kita kena, sebab tu bila orang mohon kerja, dia ada declaration. Sekiranya maklumat yang saya berikan ni tak tepat, saya boleh dikenakan tindakan sehingga pemberhentian jawatan. Sebab tu bila orang mohon kerja, kita kena buat referral check. Bukan sahaja kita check dia punya referral orang tu, kita check dokumen dia sekali. Kalau critical dokumen. Kan dia kata lesen lah. Contoh dia ada chargeman, license chargeman. Betul tak chargeman itu? Dia ada green book. Siapa yang buat construction tahulah apa itu green book. Kok dia tipu green book dia tu? Okey, yang tu kena check. Sikat semula jadi dan keperluan lain ni pada kita. Because kita we know best calon yang macam mana yang kita nak. Okey? Okey, ada persoalan? Saya rasa saya dah cover bahagian job spec sepanjang lebar. So saya harap lepas ni kalau kata siapa nak cari pekerja, dia kena tahu job specification terlebih dahulu. Dia antaranya orang kata dia punya enabler dia apa? Sediakan soalan macam tadi. Kalau nak cari running account, tanya apa soalan yang dia boleh jawab. Macam Cik Anan, because dia bukan running account, dia tak tahu. Dia tak boleh jawab. Tapi kalau kita tanya dia multimedia tadi, dia tahu apa sistem nak pakai, apa step dia nak buat. Okey? Okey, serupa juga macam kita kata, okey, saya nak buat satu advertisement. Cik Anan, kalau kata nak buat satu advertisement gunakan media sosial, boleh share apa soalan dia? Soalan nak guna media sosial. So kalau kita nak buat advert, sekurang-kurangnya kita kena tahu lah konten tu tuju kepada siapa. Kepada golongan yang lebih tua ataupun dewasa ataupun kanak-kanak. So kalau guna kanak-kanak, kita gunakan more to animation lah. Animation Okay. Kalau untuk golongan macam dewasa, means kita tarik diorang macam mana nak cari diorang punya minat diorang.
So kita ada golongan dia ada part lah tertentu lah untuk buat advert. Okey. Nampak tak dia punya bila kita bertanya pada orang yang faham, saya tak tahu. Because apa? Kalau kata nak buat advertisement dia ada step dia. Dia ada step bila kita tanya orang yang mahir dia akan menjawab memberikan jawapan yang logik dan memang betul. Sebab tu Dia ada lagi satu untuk advert kita ada time yang sesuai untuk kita post. ada masa bukan kita letak ikut kita punya masa je Bukan. Contoh kalau kita ambil contoh macam radio. So kita akan tengok kalau radio paling hot sekali time adalah pagi waktu orang pergi kerja. So di mana orang pergi kerja, orang akan dengar radio waktu pagi. timing berarti timing pun tahu. Satu tadi dia punya apa method macam kata animation kit animation method, satu lagi timing, of course lah macam tadi kita kata copywriting tadi Okey, ada apa lagi? Ada apa yang nak tanya? Okey, ni nak tanya ni orang kata yang nak tanya ni orang kata dari segi apa media nak pakai ataupun kalau boleh share ada siapa-siapa yang nak cari pekerja yang kita boleh share kat sini sebelum kita berhenti rehat sebentar. Ada apa-apa nak share? Cik Mimi ke tadi ada WhatsApp tanya soalan, dia boleh tanya. Apa soalan dia? Apa soalan dia? Kalau boleh saya jawab. Bezakan JD dengan JS mana? Kurang sikit. Oh, JD dengan JS Okey, JD ni job description. JD ni berkenaan dengan tugasan yang kita perlu buat. Petang nanti kita akan cover. Petang kita akan cover JD. Pagi ni kita tak cover lagi. Okey. Ada soalan lain? Sebelum kita berhenti rehat pukul 12. Penting pasal apa? Ini adalah cara-cara ataupun tip-tip yang you all kena tahu. Bila kita nak cari calon untuk jawatan Sebentar saya tengok, saya tengah buat something sebenarnya sekejap Putih sikit Nan. Putih banyak ke putih sikit? Allah, Haji dah macam Mirul Haji, dah pakai ubat muka, cantik Haji. Pasal saya baru pasang lampu tu. Itu yang saya berhenti siap tadi. Okey, ada apa soalan nak tanya tak? Kalau boleh kita bincanglah sikit. Saya cakap seorang dengan Cik Anan, Cik Anan pun penat saya lepas saya menjawab ya Nan. Asyik saya je hari ni kena tembak. Tak boleh lah kan? Okey. Ada siapa-siapa nak tanya tak? Abang handsome kita ni, saya tak dapat nama lah abang handsome kita. Ada seorang ni. Siapa nama ni? Jauh menung tu. Kita bukan apa. Kita bukan apa. Bila saya harap lah macam saya mention tadi, bila you keluarkan daripada akademi HR Excel ni, at least you boleh contribute something. Ini dari segi kita nak sediakan satu tool ataupun enabler ataupun pemboleh cara macam mana kita nak cari pekerja yang baik. Ada ke siapa-siapa kat luar sana yang nak cari pekerja? Mungkin kita boleh share kan? Okey Tuan Nadi, contoh kalau sebelum ni dalam OL tak ada JD atau JS macam mana? Okey, ini Iraza Adira. Kalau tak ada kena buatlah. Because apa? JD ni dia berkenaan dengan tugasan, job spec berkenaan dengan calon. Berkenaan dengan orang. Kalau kita tengok tadi berkaitan dengan orang ni. Berkaitan dengan orang. JS berkaitan dengan orang. Perlu dibuat dan letakkan, memang perlu adalah. Pasal itulah saya rasa kenapa Cik Iras join kelas kita. Bila dah ada ni kita kena tahu sebab dia pasal apa? Sebab kita balik semula bila kita nak keluarkan advertisement, kita kena buat job analysis. Pertama. Kedua, bila kita nak keluarkan offer letter, kita kena ada offer letter, job description, matlamat dan juga reporting system. Sebab apa? Kita tak nak mengejar pekerja tu hari-hari. Kita tak nak kejar dia setiap masa. Okey? Sebab tu kita perlu ada enabler ataupun sistem-sistem dia yang kena
yang kena kita tengok tegang benar pula. Okay, ada apa soalan ke? Abang Insam kita. Saya tak tampak ni. Daripada mana tu bang? Saya daripada Johor. Cik Osman. Oh, Cik Osman pada Johor Pasir Gudang ke? Ya, saya betul. Baru teringat. Okey, macam mana perniagaan? Okey. Kami pertubuhan kebajikan. Okey, Cik Osman, agak-agak ada tak nak cari pekerja dalam tempoh terdekat ni? Nak cari orang? Atau siapa-siapa dah boleh? Kat dalam ni ada Cik Rock ke, Puan Rock nak cari pekerja ke yang boleh share ke? Yang tak nak tanya soalan. Pukul petang ni kita akan pergi pada JD. Sebelum kita berhenti, dah 1 minit lah. Kita ambil masa sikit. Nak tanya macam mana kita nak cari orang, macam apa kita nak cari orang ni, KSA, knowledge, skill dengan attribute. Attribute tadi sifat semula jadi dia. Ataupun setengah orang kata attitude. So kita kena tahu attitude orang tu masa kita conduct interview ataupun sebelum. Sebelum kita conduct interview, kita kena tanya orang tu punya kemahiran. Okay, basically soalan saya macam basically job spec kita letak dalam advertisement untuk cari pekerja, betul. Jadi kita letak dalam offer letter kalau pekerja dah terima kerja, betul ke? Betul. JS dan JD sebenarnya asal Cik Syamim untuk JS dan JD dia dapat daripada job analysis. Because apa, bila kita nak create satu-satu jawatan, bukan orang bila kita nak create satu-satu jawatan, kita kena buat analisa pekerjaan ataupun job analysis. Daripada job analysis ni kita akan dapat 4 perkara. Satu, job description. Job description kita akan letak dalam offer letter. Kedua, kita akan dapat job spec. Job spec ni normally kita letak masa kita nak conduct interview. Kita tak letak dalam kita punya offer letter. Kita tak letak. Kita letak job spec dengan position yang kita nak ambil. Itu kedua. Yang ketiga, kita akan tahu detail dia, kompetensi dia ataupun skill. Yang keempat, kita tahu compensation dia. Mana bayaran dia, allowance yang kita nak bayar pada dia, atau ganjaran yang kita nak beri pada dia. Satu lagi apa? Okey, Anan, saya nak tanya satu lagi soalan. Daripada job analysis, saya kasih 4, saya nak tambah satu lagi. Apa Cik Anan? Anan nak cari pekerja. Saya nak tanya Puan Rock lah. Puan Rock, tadi job analysis saya kata ada 4 Bila kita nak buat cari pekerja, kita sediakan job description, tugasan. Kita akan job spec, orang yang kita nak cari. Ketiga, kita akan buat sediakan competition ataupun kompetensi ataupun skill. Yang keempat, kita nak beri ganjaran dan faedah. Okey, yang kelima apa? Education. Ya? Education background. Dah pergi kat job spec. Education kat sini, kelayakan dan pengalaman. Nampak dah ada dah jawab. Okey. Daripada JD tadi kita akan dapat apa? Kita akan dapat job description, kita akan dapat job spec, kita akan dapat dia punya skill dengan qualification dan kita dapat benefit. Benefit dengan compensation. Okey. 4 perkara. Okey, satu Cik Nan. Okey. Apa satu lagi sebelum tutup ni? Saya baru terfikir hari ni, mungkin lepas ni saya akan masukkan dalam job analysis, kita akan dapat 5 isi 4. Apa dia? Skop kerja dengan deskripsi kerja sama ke? Okey, dia term dia skop kerja ni dengan deskripsi kerja. Kalau kata deskripsi kerja is JD. Skop kerja, ruang lingkup kerja tu termasuk dalam JD. Bila kita kata job description, dalam job description petang nanti kita akan ada scope and responsibility. Scope dia apa? Macam kita buat kontrak. Satu kontrak scope dia apa? Apa kerja kita? Contoh topik. Saya nak kata topik ini hari saya cover job spec dengan JD. Saya tak cover bahagian compensation. Saya tak cover bahagian skill kompetensi. Dapat Cik Nan? Tak dapat? Okey. Apa facilities yang dia perlu bagi? Sebab kita mention tadi kan AutoCAD. Kita mention tadi kan komputer IT. So bila kita dah nak buat interview, kita kena sediakan facilities yang perlu ada. Okey, sekarang ni kan kita PKP. Bila kita PKP, kita kerja dari rumah kan Cik Nan?
kita kerja dari rumah. Kita work from home. Bila kita work from home, agak-agak tempat Sabah Sarawak tu ada tak internet nak kerja dari rumah? Ada tak internet? Satu, ada tak electricity contoh? Satu, internet ada ke tidak? Kedua, ada tak gadget? Oh, Cik Anan kata dia ada laptop. Boleh buat kerja? Boleh. Ada satu lagi. Access tak pada database? Kalau database tak ada, macam mana dia nak buat kerja? Tak boleh buat kerja kan? Internet ada, laptop ada, tapi tak access. Pasal apa? Server tak allow. Tak boleh. Ya? Jadi itu yang kita kena be versatile. Yang tu yang kata bila jadi HR manager, dia hanya bukan kerja tengok orang HR aja, dia akan tengok company keseluruhan. Sebab itulah HR manager adalah business partner kepada syarikat. Jadi nampak tak, urus pekerja autopilot, you kena sediakan benda-benda macam ni. Kalau kata hari ni you dapat belajar something, okay, maksudnya bila nak ambil pekerja baru satu job specification aja. Nampak tak terbuka tak macam mana bila nak cari pekerja, you nampak daripada segi yang selama ni mungkin you tak terfikir. Macam ni hari ni pun saya boleh letak 1, 5. Daripada job analysis tadi saya letakkan 1. Apa kemudahan, apa fasiliti, apa aset yang dia ada. Contoh kita nak ambil seorang kerani, kena ada laptop, komputer, printer. Contoh, kita nak cari driver, of course lah dia akan ada kereta. Kita nak cari orang kerja dalam pejabat, kena ada workstation. Kena ada workstation untuk dia bekerja. Tak ada workstation tak boleh. Kita nak cari seorang repairman ataupun workshop. Kita kena sediakan dia punya tools. Kita nak cari electrician, kita kena sediakan tangga kalau kata dia nak buat betulkan elektrik kat rumah orang. Kalau kita nak sediakan dia buat aircon services, kita kena sediakan dia tong gas, all those things. Kalau tak ada, tak cukup tim tak boleh. Pernah dengar tak ada satu syarikat yang dia okey, Cik Anan pernah hantar kereta kat workshop kan? Okey, bila hantar kereta kat workshop dia ada satu sistem dia panggil diagnosis system kan. Dia cocok je kat kereta, dia boleh tahu kereta tu salah apa. Tapi kalau you ada 4 workshop, barang tak ada 2 saja. Takkan you nak pindah-pindahkan satu workshop ke lain workshop. Kalau workshop tu dekat satu hal, kalau workshop tu jauh di different daerah tak sama. Okey? Jadi benda ni lah yang kata yang saya nak share hari ni. You dapat something daripada job specification. Okey, saya harap sebelum kita berhenti nanti kan, drop some note kat kita apa yang dapat belajar today. Cik Anan, drop some note daripada job spec ni apa yang belajar today dan apa yang you rasa saya boleh clearkan untuk grup-grup yang akan datang. Pasal apa? Saya beri yang saya rasa yang terbaik yang saya boleh berikan dengan contoh-contoh dia. Sebab tu saya mengharapkan pertanyaan daripada audien bertanya pada saya untuk dapat klarifikasi. Kalau tidak saya cakap berikan analogi saya yang tersendiri. Okey, soalan tadi singkatan AIDA itu boleh ulang semula. Dah jawab. Interest, attention, interest, desire, action okey. Okey, ada apa soalan sebelum kita berhenti sekarang pukul 12:09. Okey. Cik Anan nak berhenti berapa lama ni? Kita ada berapa topik lagi? Kita ada lagi 3 topik. 3 topik. Because description topik berat Description macam job JD macam job spec juga, tapi JD ni lagi detail. Because JD you kena memikirkan kalau boleh bila kita discuss satu-satu topik, Cik Anan nanti in future Cik Anan, kalau boleh kita share dulu apa syllabus kita, apa yang kita nak bincang. Kalau boleh you ambil satu sampel dekat syarikat you yang you boleh tanya kat saya. Boleh tanya, kita boleh ambil satu contoh yang kita boleh buat praktikal. Benda ni kita boleh solvekan sekali. Macam kata hari kita kata job specification. Nanti petang ataupun sebentar lagi kita akan cover job description ataupun deskripsi tugas. Orang banyak tanya job description senarai tugas sama ke tak sama, senarai tugas lain. Scope responsibility sama ke? Scope responsibility bawah JD. Bawah JD sebenarnya besar. Bukan setakat job description. Dia ada elemen-elemen dia. Bila saya kata elemen-elemen dia dengan job description yang tepat. Because kata, minta maaf, sekarang ni ada syarikat, kita pergi JD pun tak ada. Kalau JD pun tak ada, macam mana nak cakap pasal KPI? Kalau surat appointment letter pun tak ada, macam mana nak cakap pasal JD?
Jadi try relatekan kad syarikat you apa ada, apa tak ada. Sebab itulah pada siapa yang pernah yang jadi klien kami, kita akan beri. Bila pergi dia, kita akan buat audit check dulu. Kita akan audit dia punya documentation, HR documentation sedetail-detailnya. Pasal itulah maaf kita letak, kita akan selongkar, kita akan gelidah. Kita akan whatever, kita akan tengok all dokumen. Tak cukup dokumen, kita akan tambah. Okey, tak apa Cik Anan. Sekarang pukul 12, 11 minit. Kita berhenti 10 minit boleh? Boleh je. Kita berhenti 10 minit. Tapi lepas ni JD ni berat ni. Topik JD ni berat. Kalau boleh you ambil satu jawatan. You pilih jawatan apa yang tempat you. Yang you boleh follow. Apa yang saya akan cakap tadi. Sebab dia kalau kata you boleh ambil. Baru you boleh belajar. Kalau setakat dengar. You tak boleh nak relate. Pasal apa? Bila kita belajar ni. Kalau saya bercakap seorang je. Ada yang dulu kata. Haji ni kalau boleh selang-seli tak mengantuk. Kata dia. Betul. Saya tak dapat nafi. Tapi macam saya tak boleh mengantuk lah. Kalau saya mengantuk, hanyut nanti. Jadi, kalau boleh ambil satu jawatan yang you all ada confusion. Daripada jawatan tu, kita akan try moldkan apa yang perlu. So, bila you boleh fikir jawatan tu, macam tadi saya ambil account executive. Saya ambil kerani typist. Lepas tu, saya ambil kerani multimedia. Saya ambilkan HR. Ada 4 tadi. Contoh tadi kalau kata jawatan you any position boleh. Cuma kalau tadi CEO tadi tinggi. Cik Andan kata CEO. CEO tu yang saya lepas ni petang ni saya akan buat JD untuk CEO. JD untuk CEO petang ni, bukan JD kerani. Because JD kerani lain tak sama dengan JD CEO. JD kerani tak sama dengan JD untuk orang teknikal. Dia lain. Tapi elemen-elemen kat dalam tu perlu ada. Sebab tu orang kata sebelum kita nak duduk, kita kena apa dulu? Anan, kalau nak duduk, kita buat apa dulu? Baca bismillah je. Dah tentulah. Kalau nak duduk, kita kena apa? Jangan berlunjur dulu. Kita duduk dulu. Jangan berlunjur. Tu kalau berlunjur, kalau duduk kan, punah lah kan. Macam nangka busuk dia jatuh. Okey, kalau tak ada persoalan, saya nak ucap terima kasih semua. Saya nak minta maaf. Kita akan berhenti, kita sambung balik 12.30 boleh?